Hai, Assalamualaikum Miss Alia. Ya, Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Miss Alia atas opening tadi tu. Okey, so untuk pengetahuan anda semua, Miss Alia merupakan kita punya family baru yang join Sahajidah HIO dari lepas ni. Okey, diharapkan kita punya family pun semakin growing lepas ni. So saya nak ucapkan terima kasih kepada beliau atas opening sebentar tadi. Okey, baik. Assalamualaikum semua, selamat malam. Okey. Untuk yang belum ajak kawan-kawan anda semua tu, tolong remindkan mereka sebab kita tak pernah ada perkongsian bio ever sebelum ni. Okay, this is the first time yang kita buat perkongsian bio ever, Zoomina, kita tak pernah ada pun sebelum ni. Jadi ini untuk pertama kalinya kita buat Zoomina ni dan saya harap anda semua boleh ajak lebih ramai orang, okay. Boleh ajak lebih ramai yang belum, mungkin sekarang ni macam baru lepas solat ke apa kan, macam tengah nak prepare dinner ke apa, tak apa, jangan risau, boleh dengarkan sambil makan, sambil orang kata tengah istirahat, okey. Jangan lupa untuk ajak lebih ramai supaya kita punya Zoomina ni lagi meriah dan diharap lebih ramai yang boleh dapat kebaikan daripada perkongsian kita, iaitu produk hot selling kita, okey, iaitu Bio Ever Plus. Okey. Jadi hai, Assalamualaikum semua, jemput-jemput masuk untuk siapa yang belum lagi ada dalam room tu, tolong remindkan mereka sebab macam saya cakap tadi, this is the first time kita buat kita punya sharing Bio Ever Plus dan saya yakin Bio Ever Plus ni dia punya peminat tegar dia. Macam tadi saya ada baca komen dah 5 botol guna, ada yang guna untuk masalah kaki, tapi sebentar lagi kita akan tengok dengan lebih lanjut macam mana Bio Ever Plus ni boleh tolong anda. Okey. Jadi okay, jadi anda semua dah ready ke untuk kita punya perkongsian pada hari ini? Sebab hari ini kita punya perkongsian, saya janji dengan anda semua, ini kita akan fokus dekat produk sahaja. Maksudnya dekat sini, insyaAllah lepas je habis daripada program ni, saya harap anda semua dapat bawa balik ilmu yang mungkin selama ni tak pernah, orang kata tak pernah sangka pun sebenarnya Bio Ever Plus boleh buat ni untuk anda. Okay, jadi saya harap anda semua boleh bawa balik ilmu pada malam ini. Okey, jadi saya akan slow start. Okey, mana yang belum masuk tu boleh ajak mereka lah. Saya akan slowly start pada malam ini. Okey, baiklah. Jadi tajuk kita pada hari ini, okey, macam yang Miss Alia cakapkan, kita nak cakap pasal penuaan, iaitu kalau anda rasa anda tua sebelum usia, macam mana kita nak lengahkan penuaan kita? Okey, macam mana sebenarnya dengan krim sapuan yang kita duk sapu dekat badan kita dekat luar je, macam mana sebenarnya dia boleh tolong untuk anda reversekan aging ataupun untuk lengahkan penuaan anda. Okey, itu yang kita nak, topik yang kita nak sharekan pada malam ni. Okey, jadi semua dah ready kan? Okey, baiklah. Okey, jadi bila kita cakap pasal penuaan ni, sebenarnya penuaan adalah satu benda yang kita tak boleh elak. Okay, penuaan ni kita tak boleh elak. Nak ke tak nak, hari-hari kita bangun, tiap-tiap tahun masa silih berganti, umur kita akan meningkat. Okay, umur kita akan meningkat, kita tak boleh buat apa-apa pasal penuaan. Penuaan tu dia akan tetap terjadi dekat kita. Semua orang akan ada penuaan, lambat ke cepat, sama je. Tapi yang membuatkan penuaan lebih laju sekarang ni disebabkan kita punya pandemik. Okay, kita hidup dekat zaman pandemik sekarang ni, kita stres, okay, kita hari-hari kita menghadap tengok laptop, kita tengok blue screen setiap hari, itu sebenarnya dia boleh mempercepatkan lagi penuaan kita. Okay, tapi kita memang tak boleh buat apa-apalah pasal tu sebab sekarang ni kita memang hidup dengan virus. Okay, virus tu sekarang ni walaupun kita dah nak capai fasa endemik, iaitu hujung-hujung pandemik, tapi virus tu sebenarnya dia stay dengan kita sekarang ni. Okay, virus tu ada dengan kita. Jadi kita nak buat apa, kita kena hidup lah, okay, di waktu pandemik ni. Jadi macam mana kita nak tackle penuaan tu, okay, macam mana kita nak make sure penuaan kita tu slow sikit. Macam mana dari segi kita punya rupa ataupun appearance dekat luar, kita punya kulit-kulit kita tak nampak tua pun. Okay, kita nak bila orang tengok kita punya tangan kita, orang tengok kita punya lengan kita, tak nampak berkedut, tak nampak pun macam dah umur 50, nampak macam umur 30. Itu yang kita nak tackle pada malam ni. Kita nak tengok macam mana setiap bahan dalam Bio Ever ni boleh tolong anda untuk capai, okay, untuk capai rasa muda tu, okay, rasa awet muda tu. Okay, jadi zaman sekarang ni selain daripada pandemik, kita tahu penuaan cepat salah satu disebabkan apa? Gaya hidup kita. Salah satu disebabkan lagi apa? Makanan kita. Sebabkan kita stres. Okay, sebabkan kita fikir banyak sangat.
Sebab tu sekarang ni kalau macam untuk wanita, kalau dulu menopause umur 50, sekarang ni menopause ada yang lebih awal. Okey, ada yang umur 40 pun dah menopause. Umur 45 pun ada kes yang dah menopause. Sebab apa? Sebab gaya hidup kita dah berubah, hormon kita dah, orang kata dah tunggal langgang. Sebab tu kita, orang kata cepat sangat kita penuaan ni. Okey. Alright. Jadi, bila kita, orang kata bila penuaan ni, okey, bila kita cakap pasal penuaan ni, kalau orang tengok kita dari luaran, benda pertama yang orang akan tahu dia ni dah tua ke belum, dah aging ke belum adalah apa? Kita punya kulit. Betul tak? Setuju tak kalau saya cakap kalau macam kadang-kadang kan kita ni, yelah kita manusia, kita kalau kita tengok luaran ni kita akan, orang kata kita akan fikir dia ni umur berapa, apa contohnya kan, macam contohnya kalau kita tengok muka ataupun kita tengok kulit tangan dia tu nampak macam orang kata berkedut, nampak macam dah tua, berurat semua, tapi bila tanya umur, baru umur 30, baru 35, muda lagi. Jadi betul tak kalau saya cakap kalau sebenarnya organ pertama yang akan menjadi mangsa ni bila kita penuaan, bila kita stres semua ni, organ pertama adalah kita punya kulit kita. Okey, kulit kita adalah organ yang paling sensitif kalau macam kita, kalau ada hormon kita yang orang kata naik turun, okey, organ pertama ataupun bahagian pertama dekat badan kita yang akan nampak kesan dia adalah kulit kita. Okey, kulit kita, sebab itu benda luaran yang orang nampak. Okey. Jadi, bila kita cakap pasal kulit ni, okey, kita nak tahu, macam saya cakap tadi, kita nak tahu orang tu dah penuaan ke belum, kita tengok kulit dia. Jadi sayanglah kalau macam ada di kalangan anda semua yang orang kata masih muda, tapi kalau macam kita tengok dekat kulit dia tak nampak macam umur dia. Itu yang kita tak nak. Itu paling tak best lah orang kata. Okey, sayang sebab umur baru je 30-an, umur baru je nak masuk 40, tapi orang ingat dah pencen. Itu yang kita nak elakkan ya. Macam mana kita nak tengok macam mana krim Bio Ever ni dia boleh tolong untuk nak lengahkan penuaan anda. Okey. Jadi kalau kita cakap pasal kulit ni selalunya lah yang benda pertama yang akan terbayang dekat kita mesti kulit muka kita, betul, sebab itu yang kita tengok setiap hari kat cermin, kulit muka kita. Tapi sebenarnya kalau kita cakap pasal kulit ni, sebenarnya untuk topik malam ni kita tak fokus dekat muka. Untuk tajuk malam ni pasal kulit yang saya nak kongsikan ni kulit satu badan kita. Bukan muka saja tapi kita punya kulit badan kita. Okay, jadi selalunya kalau cakap pasal kulit ni, kaum wanita lah yang akan, orang kata, yang akan paling excited sekali nak dengar. Okay, kaum-kaum wanita. Bila kita cakap pasal kulit, macam mana nak bagi nampak muda, selalunya orang-orang wanita lah. Okay, kaum wanita yang paling happy, paling nak dengar. Okay, tapi kita tak boleh lupa yang sebenarnya walaupun bagi kaum lelaki, ini juga sangat penting. Okay, ini juga sangat penting. Okay, tajuk pasal kulit ni. Okay. Tapi untuk pengetahuan anda semua, okay, kenapa kadang-kadang bila kita tengok orang lelaki ni kan, kadang-kadang bila kita tengok orang lelaki ni tak nampak pun macam dia ni dah, orang kata tua, nampak macam maintain je awet muda. Okay, sebab apa? Salah satu sebab orang lelaki ni dia untung. Sebab dia punya kulit dia 20% lagi tebal daripada kaum wanita. Itu satu fakta yang anda semua kena tahu. Malam ni anda semua kena tahu yang kulit lelaki dia sebenarnya 20% lagi tebal daripada kaum wanita. Sebab apa? Sebab kolagen dalam badan lelaki ni lebih banyak. Okey, sebab tu dia punya kulit dia lebih tebal. Okey, karat kulit dia berbanding dengan wanita lagi tebal. Okey. Jadi sebab apa? Sebab memang dia punya, sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang kalau macam siapa yang dah berkahwin, kalau anda tengok dekat kulit muka suami kan, ataupun dekat kulit tangan ke, kita tengok tangan dia macam tebal. Okey, tebal sebab apa? Rupa-rupanya bukan sebab tebal sebab dia banyak buat kerja-kerja kasar ke apa, tapi tebal sebab dia punya kulit tu sendiri memang tebal. Okey, kulit lelaki memang tebal berbanding dengan kulit wanita. Okey. Jadi lelaki pun sama. Okey, untuk lelaki kolagen pun okey, orang kata ketebalan kulit tu walaupun dia lebih tebal daripada wanita, tetapi kulit lelaki pun akan menurun setiap tahun. Tapi kulit lelaki ni, okey, dia menurun steady. Setiap tahun kulit orang lelaki ni dia akan turun steady sikit. Dia macam constant dia turun. Sebab tu lah orang lelaki ni tak nampak tua daripada usia dia. Tapi kalau macam untuk wanita pula, okey, untuk wanita dia akan turun, tapi bila dah capai fasa menopause tu dia akan turun laju.
dia akan turun sangat-sangat laju berbanding dengan lelaki. Sebab tu wanita ni nampak tua sikit daripada usia sebenar bila dah capai lepas dia waktu menopause tu. Okey, bila masuk menopause tu memang kulit wanita ni jadi sangat nipis, kering. Sebab tu bila jadi kering ni dia nampak satu badan kita ni nampak orang kata nampak wrinkle, nampak kedutan. Sebab apa? Sebab kita punya ketebalan kulit wanita tu dah turun lepas dah capai menopause. Okey, jadi untuk wanita, okey, yang untuk wanita ataupun untuk para lelaki malam ni, okey, kaum-kaum jejaka malam ni ataupun wanita yang ada dalam Zoom kita pada malam ni, okey, kita harap yang lepas pada ni kita akan ambil lebih serius pasal kesihatan kulit kita. Okey, macam saya cakap tadi bukan kulit muka tapi kulit badan, satu badan kita. Okey. Alright. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita tak boleh lengahkan penuaan kita. Okey, penuaan kita tak boleh lengahkan lagi-lagi kita duduk kat zaman pandemik ni. Okey. Jadi kenapa? Okey, jadi saya nak kongsikan sikit pada malam ni sebelum kita pergi ke kita punya produk kita malam ni. Kenapa kita punya kulit kita ni nampak lagi tua daripada usia kita? Kenapa kulit kita nampak kendur? Kulit kendur ni bagi saya personally saya rasa kaum wanita lebih orang kata lebih senang boleh kaitkan sebab kulit kita ni sebab kita mengandung. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Tapi untuk kulit kendur ni sebenarnya lebih senang nampak dekat wanita berbanding dengan lelaki. Jadi sebab tu penting untuk kita jaga luaran. Skincare juga, ambil suplemen pun betul, ya, minum collagen semua betul, tapi at the same time luaran pun kena jaga. Okay, jadi kenapa kita punya kulit kita ni nampak kendur, nampak tua daripada usia? Salah satu penyebab paling besar, penyumbang paling besar tak lain tak bukan kita punya hormon dalam badan kita. Okay, tak lain tak bukan hormon dalam badan kita tu dia yang buatkan kulit kita ni nampak kendur, nampak tua daripada usia yang sepatutnya. Okay, dan hormon yang bertanggungjawab ni adalah kita punya estrogen. Okay, laki ke perempuan dua-dua ada estrogen tetapi estrogen lelaki tu sikit je. Perempuan adalah kita punya estrogen. Estrogen ni adalah hormon utama kita lah. Okay. Jadi kita tahu hormon estrogen kita ni dia akan menurun bila usia kita semakin lanjut. Okay. Bila usia kita semakin tua, kita punya estrogen kita ni akan turun. Okay. Jadi untuk kaum wanita, okay, lagi-lagi kalau anda semua ni dah berusia 45 tahun ke atas, lagi menuju ke arah menopause ataupun orang kata fasa pre-menopause tu, okay, pra-menopause tu, dia punya estrogen kita jatuh, dia punya drop dia tu dia akan jatuh lebih laju berbanding biasa. Jadi penting untuk hormon ni untuk kita faham dulu. Sebenarnya yang menjadikan kulit kita kendur ni bukan sebab kita salah makan ke apa tapi hormon dalam badan kita yang bertindak. Okay, jadi untuk kaum wanita, okay, bila kita dah masuk fasa pra-menopause ataupun umur 40 ke atas lah senang cakap, okay, nak get ready masuk umur 40 ke atas. Hormon kita, okay, kalau untuk wanita masa kita capai fasa pre-menopause tu ataupun pra-menopause iaitu fasa sebelum menopause tu dalam umur 45 ke atas, lepas je kita dah capai fasa tu, okay, bila kita umur 45 ke atas tu, kita punya keanjalan kulit kita akan menurun sebanyak 1.5% setiap tahun. Okay, jadi sebab apa? Sebab kita punya estrogen dalam badan kita lah. Jadi semakin kita tua bukan setakat kita punya estrogen dia berkurang tapi kita punya keanjalan kulit pun. Okay, lepas dia kita habis fasa menopause, kulit kita tu dia akan hilang keanjalan dia sebanyak 1.5%. Okay, sebanyak 1.5%. Jadi sebab apa? Sebab dia sebabkan hormon kita yang dah berkurangan. Hormon kita dah semakin hilang. Okay, jadi kenapa pentingnya hormon estrogen? Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut macam mana sebenarnya hormon ni dia boleh buatkan kulit badan kita nampak gelebih, nampak kendur. So salah satu sebab dia estrogen ni dia sangat-sangat penting untuk tolong lockkan kita punya kelembapan kulit tu. Okay, kalau tak ada estrogen sebab itulah wanita yang dah capai menopause ni dia punya kulit dia nampak kering. Okay, kalau kita tengok aunty-aunty ataupun kita tengok nenek-nenek lah, senang cakap. Kita tengok nenek-nenek kita kulit dah nampak kering. Okay, nampak kering, nampak macam orang kata tak moist tu sebab apa? Sebab estrogen dah tak ada lah. Okay, estrogen dah kurang. Sebab estrogen lah yang akan tolong untuk bagi kulit kita lebih lembab. Dia lockkan sebab dia akan tolong hasilkan minyak yang cukup untuk kulit kita.
Okay, seterusnya kulit kita ni nampak lebih kendur daripada usia. Nampak kenapa kulit kita senang gelebih? Sebabnya kalau untuk wanita, sebab mengandung. Okay, saya yakin yang tengah tengok kita punya Zubina sekarang ni, yang tengah tonton ni, betul tak? Boleh tak saya nak minta respon kalau macam anda semua yang dah saya yakinlah ramai orang kata para ibu dalam room ni kan. Lepas je kita dah bersalin, benda pertama yang kita akan tengok perubahan paling besar selain daripada tubuh kita adalah kita punya perut, betul tak? Perut kita tu adalah organ yang paling senang gelebih, orang kata jatuh. Sebab itulah mak-mak sangat-sangat risau. Bukan salah satu sebab dia masa dia dah pantang tu, sebab itulah orang Melayu ni dia suruh ikat dengan bekung sebab bengkung sebab bengkung tu dia boleh tolong untuk orang kata ketatkan kita punya kulit kita tu kan. Jadi betul, kembang kuncup betul. Sebab tu wanita ni bila dah mengandung ni, dia punya kulit dia tu, dia dah orang kata jadi gelebih. Sebab apa? Sebab okay, dia macam ni. Bila kita mengandung, okay, dia punya sebab dia kenapa kita punya kulit gelebih, kita belajar dulu sikit. Kita orang kata ambil satu ilmu barulah, okay, kenapa kita punya kulit kita ni gelebih lepas kita bersalin. Okay. Bila kita mengandung, kita punya perut kita akan mengembang macam balon, betul? Perut kita akan mengembang. Okey, jadi bila kulit kita mengembang, secara automatik kolagen kita pun akan stretch sekali. Kolagen kita pun akan mengembang sekali lah sebab dia nak tampung berat yang kita bawa tu. Okey, jadi bila dia dah mengembang sekali, anda boleh bayangkan kita punya kolagen dekat perut yang duk tampung kita punya orang kata baby tu, okey, sebab apa kulit kita mengembang tu, boleh bayangkan kolagen tu dia macam spring. Okey, bayangkan spring spring yang kita dok tengok, spring keluli tu. Spring bila kita stretch spring tu, bila kita letak satu pemberat atas spring tu, kita letak pemberat tu selama 9 bulan. Agaknya bila kita buang pemberat tu, agaknya kita punya spring akan jadi tempat asal tak? Agaknya spring kita tu akan kembali ke bentuk yang macam bulan pertama kita letak tak? Mestilah tak kan? Sebab apa? Sebab kita punya pemberat tu dah dikeluarkan, jadi kita punya kulit kita tu dia akan jadi gelebih lah. Okay, dia akan jadi, orang kata dia akan jadi kendur. Dia macam spring. Kolagen ni sebiji macam spring kita. Okay, dia punya konsep tu sebiji macam spring. So bayangkan spring tu kita ambil, kita letak satu pemberat 9 bulan. Angkat je pemberat tu, tak mungkin lah, mustahil. Kita punya kolagen kita tu akan kekal macam bentuk asal. Dia mesti akan jadi dah lembik, orang kata dah hancur lah, orang kata, ataupun senang cakap musnah. Sebab itulah bila wanita tu, bila bergegar, okay, suara saya ke bergegar ataupun okay. Okay, jadi sebab itulah okay, wanita ni bila perut yang bergegar. Okay, saya ingatkan suara saya bergegar, betul. Sebab itulah spring ni bila dia dah bergegar tu, bila kita angkat pemberat tu, sebab itulah dia tak akan jadi ke bentuk asal. Sama juga macam perut wanita. Okay, perut wanita yang mengandung tu, bila dia dah habis 9 bulan, sebab itulah dia jatuh. Sebab itulah dia menggelebih. Sebab itulah dia jatuh, sebab itulah dia menggelebih. Sebab apa? Sebab kolagen kita tu dah musnah. Okay, so sebab itulah penting untuk kita ambil kisah pasal kita punya bahagian peranakan. Bahagian rahim tu, bahagian peranakan tu, bahagian yang paling penting. Especially lepas dah bersalin. Okay, sebab itulah penting untuk kita make sure yang kulit kita ni tak kendur. Macam mana kita nak pastikan? Okay, dan seterusnya kulit kita ni kendur disebabkan kita terdedah dekat cahaya matahari. Okay, so kita semua tahulah kulit kita ni bila kita orang kata terdedah dekat cahaya matahari, dia akan bagi kesan bukan setakat sunburn saja. Mungkin dulu kalau kita tengok balik kita punya dunia kita 20 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, sebenarnya pemahaman kita pasal matahari ataupun bila kulit kita terdedah ni macam kurang. Sebab itulah dulu kalau kita ingat balik 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, orang tak syorkan sangat pakai sunblock ni ataupun SPF sebab kita punya pemahaman kurang time tu. Tapi sekarang ni bila kita dah lajukan masa kita, bila kita tengok 20 tahun daripada sebelum ni, bila kita tengok zaman sekarang ni, kita semua dah semakin faham kenapa UV ni sangat-sangat bahaya untuk kita. Kenapa sangat-sangat penting untuk kita protect kulit kita.
So salah satu sebab dia kenapa? Sebab bila kita terdedah dengan UV ataupun serangan cakap matahari lah, okey, kulit kita akan jadi menipis. Okey, kulit kita akan jadi menipis. Jadi bila kulit kita tu menipis, okey, bila kulit kita tu menipis, mulalah okey kita punya muka akan ada garis halus, okey, ataupun kita punya badan kita akan jadi berkedut ataupun ada apa brown spot ataupun bintik-bintik warna hitam, warna coklat itu disebabkan matahari lah. Okey, dan satu lagi yang saya nak orang kata tekankan pada malam ni, kita boleh tengok contoh macam ni lah, okay. Kita boleh tengok contoh kalau kita ni bawa kereta. Bila kita bawa kereta, okay, tangan kita dekat steering kan. Masa tangan kita dekat steering tu, tambah-tambah kalau kita drive waktu tengah hari, waktu panas rambang tu kan, mata matahari terik tu. Bila kita drive waktu tu, kita punya walaupun kita punya kenderaan kita ada cermin tinted, tapi dia still boleh masuk sebenarnya cahaya UV tu. So bila UV tu masuk, okay, dia tembus dekat kita punya tangan, okay, sebab itulah bila kita tengok je kalau kita dah bawa kereta setiap hari kan, kalau kita balik rumah je kita tengok dah jadi gelap tangan tu dah kena sunburn. Tapi sebenarnya bukan setakat sunburn saja bukan setakat sunburn saja yang akan jadi isu, tapi kulit kita tak sedar akan jadi semakin nipis, semakin berkedut, okey, semakin berkedut. Sebab tu kalau ada satu eksperimen dulu, mereka compare, okey, mereka bandingkan tangan pemandu lori, sebab pemandu lori kan bawa orang kata kenderaan sedia masa kan all the time. Jadi bila dia tengok tangan pemandu lori ni, dia tengok tangan pemandu lori yang umur sama dengan dia. Okey, bila dia orang compare ada dua individu, satu yang individu biasa yang bawa kereta jarang-jarang, okey, satu lagi pemandu lori. Bila mereka compare, dia orang tengok dekat tangan ni, tangan pemandu lori tu dia lebih berkedut. Bukan setakat semakin gelap sebab sunburn, tapi dia punya kedutan dia tu lebih banyak daripada orang yang sama umur dengan dia. Jadi itulah dahsyat tak dahsyat macam mana matahari ni, macam mana UV ni boleh merosakkan kolagen kita, kolagen kulit kita. Sebab tu kulit kita nampak kendur daripada biasa. Okey, sebab tu kita nampak, okey, padahal umur muda, tengok tangan bila ambil gambar nampak tua. Kan sekarang ni kan kalau macam kita ambil gambar posing nampak tangan kan, orang akan tengok tangan dulu kan kadang-kadang orang nak tengok kita punya kulit muka sama ke tak dengan tangan kan, tapi kadang-kadang bila kita tangan tu pun nampak macam dah tua tapi sebenarnya muda lagi. Okey, jadi penting untuk kita pastikan kulit kita ni tak kendur. Okey. Jadi seterusnya kulit kita kendur sebab berat turun. Okey, ini sebenarnya berat turun ni bukan berat turun yang manja-manja yang sekilo dua tu, tak. Ini yang kita masukkan dekat sini adalah berat turun kalau berat tu yang turun secara drastik. Okey, kalau macam individu tu, okey, kalau kadang-kadang kalau dia sakit contohnya ataupun dia memang ambil diet yang ekstrim sampaikan dalam 1 minggu turun 10 kg contohnya. Benda tu, okey, bila satu tempoh jangka masa yang lama, sebenarnya sedar tak sedar kulit dia akan jadi gelebih sekali. Okey, kulit dia akan jadi gelebih sekali. Konsep dia sama macam orang mengandung lah. Okey, sebab selama ni kita punya kulit kita biasa duk tampung berat yang banyak. Tiba-tiba bila dia dah lose weight, bila dia dah kurus, okey, dia punya kulit dia akan menggelebih, akan kendur. Sebab apa? Sebab dia punya orang kata collagen dia tu, okey, dan juga elastin dia tu dah orang kata dah musnah. Sebab itulah dia punya kulit dia tu jadi lebih gelebih. Sebab tu kalau macam kita nak kurus, selalunya kita akan make sure yang kita kurus yang cantik. Okay, kita tak nak kurus yang macam orang kata, pernah dengar tak orang kata kurus yang nampak lembik, nampak kulit tu lembik, nampak kulit tu jatuh kan. Kita tak nak kurus yang macam tu, kita nak kurus yang cantik, yang sekali dengan kita punya kulit pun nampak tegang je. Okay, selulit tu apa semua adalah perkara biasa, tapi yang paling penting kita punya kulit kita tu, okay, bila kita turun dengan drastik, kita tak nak lagi-lagi wanita sangat-sangat senang nak gelebih dekat bahagian lengan. Itu yang kita tak nak. Okay, itu yang kita tak nak lah. Okay, kita tak nak kita punya berat tu dia jatuh dengan lembik. Kita nak dia tegak. Okay, itu yang kita nak. Tapi sebenarnya sedar tak sedar kalau kita duk turun berat badan drastik sangat ni, itulah menyebabkan kulit kita tu kendur. Dan seterusnya yang terakhir sekali adalah merokok lah. Kita tahu merokok ni dia menjejaskan banyak sangat benda. Salah satu dia merokok ni, okay, untuk individu yang suka merokok, sebenarnya badan dia susah nak hasilkan kolagen sebab
disebabkan dia punya bahan-bahan kimia tu lah. Okay, jadi sebab tu lah kadang-kadang kalau kita tengok perokok tegar ni, kita nampak dia macam tua daripada usia dia. Salah satu sebab apa? Sebab rokok tu sebenarnya dia boleh menjejaskan kulit dia sekali. Okay, bukan setakat gaya hidup dia saja, tapi sebenarnya apa yang dia consume tu pun, macam rokok tu kan, apa yang dia ambil tu pun sebenarnya boleh menjejaskan dia punya kulit dia. Alright, jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut, okay, sebab kita punya produk kita malam ni, okay, ada kaitan dengan kita punya hormon. Jadi kita akan tengok macam mana hormon tu, okay, dia boleh menyebabkan penuaan anda. Macam mana dia, hormon ni adalah satu orang kata benda yang bertanggungjawab yang akan buatkan anda nampak tua, yang buatkan kita semua tua disebabkan hormon. Macam mana? Okay. Alright, jadi ini adalah perbandingan kadar hormon dalam badan lelaki. Okey, kan saya cakap tadi, masa awal-awal tadi saya ada bagi tahu yang orang lelaki ni dia lambat tua. Okey, so itu untung kaum lelaki lah. Orang lelaki ni lambat tua berbanding dengan wanita. Wanita masuk dia fasa menopause dia terus automatik nampak tua. Automatik orang kata dia punya penuaan dia tu sangat-sangat laju. Tapi untuk orang lelaki, okay, macam saya cakap tadi, salah satu sebab dia ataupun salah satu dia punya ciri-ciri dia adalah dia punya kulit lebih tebal daripada kaum wanita. Itu sebenarnya dia ada kaitan dengan dia punya hormon dia juga, hormon dalam badan lelaki. Okay, kalau anda boleh tengok sekarang ni, okay, ini adalah carta untuk badan lelaki. Okay, kita boleh tengok dia punya hormon tu turun steady dia, sikit. Tapi kalau untuk kaum wanita, anda boleh tengok kita punya hormon dalam badan kita bila dah masuk fasa menopause tu tengok saya dekat saya punya ni. Okay, dekat kita punya masuk umur 50, okay, tiba-tiba dah masuk umur 60 terus drop kita punya estrogen kita. So umur-umur ni lah yang kita tengok kita punya nenek, okay, ataupun kalau kita ada saudara-saudara yang dah tua, yang dah lanjut usia, sebab tu kita tengok dia punya kulit dia tambah-tambah dekat kulit bahagian dia punya lengan, okay, dekat bahagian badan dia, kulit dia sangat melorot, sangat orang kata sangat jatuh, sangat lembik. Sebab apa? Sebab estrogen time ni dah sangat-sangat kurang. Sangat-sangat berbeza berbanding 10 tahun lepas. 10 tahun lepas masih lagi 3/4 dekat dalam badan tu. Tapi bila dah turun umur 60 dah lebih daripada separuh dah. Okay, estrogen tu berkurangan. Okay. Jadi kalau wanita dan juga lelaki, okay, kalau kita punya hormon kurang, salah satu organ macam saya cakap tadi, salah satu organ yang akan bagi orang kata bagi signal adalah kita punya kulit. Kita buatlah apa-apa pun, organ pertama yang akan tunjuk signal adalah kita punya kulit. Okay. Sebagai contoh, katakanlah kita stres kan. Kita stres, yang akan tunjukkan dia punya signal-signal dia tu adalah kita punya kulit. Itu kita punya organ pertama sekali yang akan dapat impact. Sebab itulah sangat-sangat penting untuk kita jaga kulit kita dari luaran. Okay, untuk wanita, kita tahu kalau dia punya hormon dah kurang, pertama sekali dia akan ada masalah kulit timbul lah. Okay, masalah kulit. Masalah kulit ni macam apa? Macam saya cakap tadi, bila semakin tua kulit akan jadi semakin kering. Itu adalah kita punya natural process kita. Okay, so seterusnya kurang hormon juga. Hormon ni juga dikaitkan dengan masalah jerawat juga. Bukan jerawat muka tapi jerawat badan juga. Okay, so wanita, okay, kalau dia kurang hormon, dia boleh jadi senggugut, tidur tak lena. Okay, tidur tak lena ni sebenarnya, ini kita refer dekat wanita yang dah masuk fasa menopause. Sebab wanita yang masuk fasa menopause ni, memang ada kajian yang memang buktikan kalau wanita ni dia punya tanda-tanda menopause ataupun tanda-tanda dia dah nak masuk fasa menopause ni adalah bila dia tidur waktu malam, dia cepat jadi panas, dia orang kata dia cepat jadi panas, lepas tu berpeluh satu badan. Itu disebabkan kita punya hormon kita lah. Okay, ini memang sangat-sangat normal terjadi dekat wanita yang dah masuk dekat fasa menopause. Okay, tidur tak lena sebab tidur tak lena ni salah satu sebab kalau selain daripada dia punya badan dia cepat berpeluh ke apa, sebab wanita bila dah masuk fasa menopause ni dia punya hormon dia dah orang kata dah naik turun time tu, okay, dia cepat jadi resah, dia cepat jadi anxiety. Jadi itulah yang menyebabkan tak tidur lena. Okay, jadi anda yang dah berada pada umur senang cakap 45 ke atas, 50 ke atas jaga-jaga kalau macam
tidur malam tu macam tak lena, cepat berpeluh, okey, fikir tu, fikir ni, okey, ini adalah tanda kita punya hormon jugalah. Okey, lepas tu yang seterusnya boleh ada kendur dan juga melorot jatuh. Okey, ini disebabkan untuk payudara wanita, kita ada lemak. Kita ada lemak dalam payudara kita. Tapi lemak ni sebenarnya dia akan berkurangan bila kita punya estrogen kita kurang. Okay, sebab itulah dekat kita punya badan, sebab itulah kalau macam wanita kita tengok semakin tua semakin dia punya payudara dia jatuh. Okay, semakin payudara dia jatuh. Sebab apa? Sebab dia punya lemak payudara dia tu dah berkurangan disebabkan estrogen yang berkurangan. Okay, jadi sebab itulah apa kalau macam semakin kita berusia macam yang kita ada share masa perkongsian short bra hari tu kan. Bila dah berusia ni, okay, kalau dia pakai baju dalam dia, okay, kalau pakai baju dalam, kalau dia compare dia punya bra dia yang sekarang ni dengan bra 5-6 tahun lepas, sebenarnya bra tu semakin longgar. Okay, macam yang saya cakap, bukan disebabkan dia punya badan yang semakin kurus tapi sebenarnya payudara yang semakin mengecut. Ini terjadi disebabkan masalah hormon kita lah, kita punya estrogen yang dah berkurangan. Okey, kalau untuk lelaki pula, kalau lelaki tu kurang hormon, dia akan jadi lemah tenaga batin, dia cepat letih, hilang selera makan, okey, sembelit, ini semua adalah tanda-tanda lelaki. Tanda-tanda lelaki dia berbeza sikit daripada wanita sebab kalau untuk wanita dia lebih kepada luaran. Okey, untuk wanita kalau hormon kurang, kita punya orang kata signal kita tu dia tunjuk dekat luaran. Kalau lelaki dia banyak tunjuk dekat dalam. Okey, dekat bahagian dalaman, sembelit, sakit kepala. Untuk wanita kalau kita punya hormon tu dah kurang, okey, kita punya signal kita tu dari segi luaran, buah dada kita, kulit, gugut, okey, itu dari segi luaran lah. Okey, tapi persamaan dia kita akan tengok dengan lebih lanjut. Okey, untuk lelaki ke untuk wanita ke, kalau hormon kurang tu, okey, itu adalah tanda-tanda dia lah. Okey. Okey. So, kalau kita punya hormon kita tak stabil, kenapa kita punya hormon ni sangat-sangat penting? Okey, bukan setakat untuk kita punya emosi, bukan setakat untuk kita punya orang kata dalaman, tapi juga untuk kita punya bahagian luar, iaitu yang paling orang kata yang paling akan jadi terkesan adalah kita punya perut kita. Okey. Jadi, so bila anda semua tengok sekarang ni, ini adalah gambar rajah, okey. Gambar rajah di mana kenduran dekat perut tu terjadi disebabkan faktor yang berbeza. So anda boleh tengok sekarang ni ada 6 gambar dekat sini. Setiap perut tu sebenarnya kalau anda tengok perut tu berkendur, perut tu menggelebih, itu adalah disebabkan orang kata disebabkan faktor-faktor yang berbeza, sebab-sebab yang berbeza. So kalau so anda boleh tengok kita ambil contoh yang orang kata yang sering terjadi dekat kita lah, beer belly ni tak laku ni sebab kita tak ambil. Tapi anda boleh tengok kalau untuk wanita yang ada masalah kendur dekat perut, boleh tengok post pregnancy iaitu lepas kita bersalin. Kalau anda boleh tengok perut tu dia menggelebih dekat bahagian depan. So ini kita nak belajar sikit macam mana sebenarnya jenis-jenis kenduran dekat perut tu. Okay, so kalau anda boleh tengok kalau untuk wanita dia jadi kendur macam ni. Kalau kita punya stres, kalau kita punya badan kita stres, kita punya jenis kenduran dia. Dan yang paling penting kita kena tengok dekat sini. Ini kita punya hormonal belly. Hormonal belly ni dia terjadi disebabkan lemak-lemak kita, disebabkan kita punya hormon kita berkurangan. Bila hormon kita berkurangan, sebenarnya lemak-lemak kita akan terkumpul dekat bahagian perut. Kalau anda boleh tengok sekarang ni, dekat depan ni, kita punya perut kita gelebih ni disebabkan hormon. Dan hormon ni dia menyebabkan kulit kendur bukan setakat dekat depan tapi dekat belakang juga. So anda boleh tengok perbezaan-perbezaan. Ini kalau bloated ataupun orang kata kembung perut. Ini kalau masalah obesity lah. So anda boleh tengok, setiap satu wanita ni dia punya buncit dia, adalah buncit yang berbeza. Buncit yang berbeza disebabkan masalah berbeza. Tapi yang kita nak fokus malam ni adalah ni, post pregnancy dan juga hormonal. Macam mana kita nak tackle masalah ni? So kalau anda boleh tengok hormonal ni, bila hormon tak stabil, kita punya kendur tu bukan setakat dekat depan tau, tapi dekat belakang pun dia bagi kesan juga. Dekat belakang pun sekali dia akan jadi kendur, sama juga. Disebabkan kita punya masalah hormon kita. Depan ke belakang ke dia akan jadi kendur.
Sebab tu penting untuk kita maintain dan itu yang kita nak tackle ataupun itu yang kita nak sembang dalam ni. Okay, jadi sebab itulah kalau kita nak lengahkan kita punya penuaan kita, kalau kita nak make sure kita punya hormon kita seimbang. Okay, kalau kita tak nak kita punya perut kita tu jadi gelebih macam gambar tadi. Okay, macam gambar Rajah tadi kita tengok kalau ada masalah hormon tu dia akan terjadi, dia akan orang kata terjejas bukan setakat dekat depan, dekat belakang saja. Kita tak nak ni jadi kat kita. Kita nak kalau boleh perut kita tegang. Okay, kalau flat tu mungkin macam agak mustahil lah kalau kita punya badan dah besar, tapi kita nak make sure yang kulit kita tu tegang. Okay, ini semua ni dia tunjukkan kulit dia tu dah jatuh, kulit dia tu dah lembik. Kita tak nak benda tu jadi kat kita disebabkan hormon. Okay, kita tak nak. Kita nak kulit kita tu tegang je. Tegang dan juga smooth. Okay, so kita punya solution kita ni, okay, apa yang kita boleh buat adalah dengan BioEver Plus. Okay, jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut macam yang saya cakap awal-awal tadi, untuk malam ni kita nak terangkan macam mana setiap ingredient ataupun setiap bahan-bahan daripada BioEver ni dia boleh tolong untuk lengahkan penuaan kita. Sebelum tu kita nak ambil 2 minit sikit daripada masa anda. 2 minit daripada anda punya masa ni kita nak sharekan video BioEver untuk anda semua. Mungkin ada yang baru join show, mungkin yang tak pernah tengok video BioEver ni. Okay, BioEver ni macam yang kita semua tahu dah lebih daripada 10 tahun dekat pasaran. Okay, kalau yang ada anak tu, anak dah masuk sekolah rendah, dah masuk ke tahap 1 dah. Okay, itu betapa lamanya BioEver ni sangat stabil, sangat orang kata sangat banyak sangat peminat dekat kita punya pasaran ni. So kita akan kongsikan dulu dengan anda video BioEver. Okay. It is said that life expectancy in Okinawa, Japan is among the highest in the world. Their secret? Consuming a natural wild green herb called Japanese long life grass, or also known as Somei-su, found and grown only in Yonaguni, Okinawa. We took the special ingredient and became the first in the world to infuse it into an age-reversing cream, making it one of the most unique formulations to date. Inspired by nature, created by science, BioEver Plus is your secret to looking and feeling great at any age. It is specially formulated with Japanese long-life grass that is packed with anti-aging properties to help defy the aging process and enhance a healthier appearance. BioEver Plus is also formulated with wild soybean, pagagar, and wild yam to help regulate hormones, thus restoring youth and health the natural way. It is further enriched with vitamin B3, vitamin E, Brazilian Candea tree extract, and soluble collagen to deliver a comprehensive anti-aging experience. BioEver Plus adopts nano-liposome technology, where the goodness of nano-sized active ingredients are absorbed and delivered directly to the bloodstream immediately after applying to the skin. BioEver Plus comes in a completely sealed airless jar for maximum protection against exposure to air and microorganisms, thus maintaining the quality and efficacy of the product. With BioEver Plus, you can now reverse age and transform health the natural way. BioEver Plus, reversing age the natural way. Okay, jadi itu adalah kita punya orang kata ringkasan produk kita. Okay, kita punya summary produk kita. Jadi hari ini saya nak berkongsikan dengan lebih lanjut lah macam mana setiap bahan-bahan dalam BioEver Plus ni sebenarnya dia bertindak untuk tolong anda nak reverse balik kita punya usia kita. Kita tak nak tua sebelum usia. Jadi macam mana bahan-bahan semula jadi dalam BioEver ni boleh tolong anda. Okay, jadi kita ada 4 bahan utama dalam BioEver Plus ni. Satu benda yang perlu semua orang tahu adalah kita punya bahan ni semua natural ingredient. Tak ada langsung bahan kimia berbahaya, jadi dia memang 100% daripada tumbuhan semula jadi. Jadi kita ada 4 bahan utama dalam ni. Kita ada kacang soya, kita ada pegaga, keladi dan juga ini kita punya star untuk produk kita. Kita ada rumput panjang umur jepul.
Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan lebih lanjut macam mana betapa hebatnya produk ni, dan sebab itulah kita punya BioEver Plus ni sangat hebat. Macam mana dengan kita punya ingredient kita. Kita juga ada vitamin B3, vitamin E, okay. Kita ada extract pokok Candida Brazil dan juga collagen dalam ni. Macam mana dia boleh tolong. Okay, jadi macam yang saya cakap tadi, okay, dalam BioEver Plus ni kita ada satu bahan, kita ada satu ramuan yang brand lain tak ada ataupun yang produk lain tak ada untuk kita punya kulit kita, untuk bahagian kita punya topical cream. Okay, kalau cari dekat pasaran lain memang tak ada sebab BioEver Plus sahaja yang ada bahan ni untuk produk kulit luaran. Okay, untuk pengetahuan anda semua, Japanese long life grass ni ataupun dinamakan someso dalam bahasa dia, Japanese long life grass ni sebenarnya dia selalu orang letak dalam dalam skincare. Okay, tapi untuk yang letak dekat bahagian badan ni, untuk letak dekat krim bahagian badan ni, Shom ataupun BioEver Plus adalah satu-satunya produk yang ada bahan ni. Okay, kenapa Japanese long life grass ni sangat-sangat eksklusif. Okay, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan lebih lanjut. Kenapa dia sangat-sangat orang kata special sampaikan Shom ni satu-satunya yang ada. Okay, untuk bahagian untuk kita punya produk ataupun krim untuk sapu dekat luar, Shom satu-satunya yang ada dekat pasaran ni. Okay, jadi kenapa nama dia ni Japanese long life grass ataupun nama Melayu dia rumput panjang umur Jepun. Okay, kenapa nama dia rumput panjang umur? Okay, bila kita cakap pasal Jepun saya nak tanya anda semualah, kalau kita cakap pasal Jepun, selalunya kita akan terfikir pasal pertama sekali dia punya pemakanan dia yang sangat-sangat sihat. Tapi kalau untuk Jepun, okay, tahu tak sebenarnya untuk masyarakat Jepun adalah negara yang antara dia punya jangka hayat penduduk dia paling lama dekat dunia. Okay, untuk pengetahuan anda semua, Jepun ni adalah salah satu negara di mana dia punya rakyat dia punya masyarakat dia hidup lama, jangka hayat dia lama. Okay, so kita akan pergi dengan lebih lanjut. Okay, so berdasarkan carta dekat dunia, okay, even sampai sekarang ni pun sebenarnya Jepun ni dia adalah negara yang nombor 2 dekat dunia di mana dia punya jangka hayat penduduk dia paling lama. Dia nombor 2 dekat dunia. Nombor 1 adalah Hong Kong. Okay, tapi dia punya beza pun tak banyak. Okay, jadi untuk masyarakat Jepun ni, bila kita cakap pasal panjang umur dekat Jepun ni, kita tahu dah automatically dalam kita punya otak kita akan fikir sebabkan makanan dia. Okay, kita tahu makanan rakyat Jepun ni dia semua bersumberkan semula jadi. Okay, makanan penduduk Jepun ni semula jadi, sebab itulah dia punya umur dia panjang. Okay, salah satu dia adalah dengan kita punya bahan tadi tu, iaitu kita punya someso ataupun Japanese long life grass. Okay, jadi kenapa nama dia adalah Japanese long life grass? Okay, sama juga macam dia punya nama dia, sebenarnya masyarakat Jepun ni, masyarakat Jepun ni memang dia orang mereka banyak amalkan Japanese long life grass ni dalam bentuk serbuk ataupun dalam makan begitu saja untuk nak make sure mereka ni kekal muda. Okay, kita akan pergi dengan sejarah dia dengan lebih lanjut sebentar lagi, tapi sebelum tu kita berbalik semula dekat kita punya carta ni, kenapa Japan ni dia nombor 2, dia punya rakyat dia hidup paling lama. Okay, dia punya average dia ataupun purata rakyat dia hidup sampai umur 85 tahun. Itu betapa panjangnya umur, sampai 85 tahun. Kalau untuk wanita, berdasarkan carta Jepun nombor 1. Okay, untuk kalau kita bahagikan ikut jantina, kaum wanita ni, untuk kaum wanita Jepun mereka hidup paling lama. Nombor 1 dekat dunia. So secara puratanya masyarakat Jepun untuk wanita boleh hidup sampai umur 88 tahun. Okay, kenapa hebat sangat? Kenapa sampai umur 88 tahun boleh hidup? Okay, salah satunya macam saya cakap tadi adalah dia punya ramuan dia ataupun dia punya pemakanan dia, apa yang dia apply semua, itu semua sebenarnya mempengaruhi kenapa Jepun ni nombor 2. Okay, kita dah tahu Jepun nombor 2 kan, so malam ni kita nak main teka-teki sikit lah, kita nak orang kata bagi kuis sikit. Kita tahu sekarang ni dekat carta Jepun nombor 2 dekat dunia masyarakat dia hidup lama, iaitu umur 85 tahun. Agak-agaknya lah Malaysia ni, boleh tak saya minta anda teka? Malaysia ni agak-agaknya rakyat Malaysia secara purata berapa umur kita hidup?
Boleh tak kita nak minta tulis dekat ruangan chat sekarang ni, kalau Jepun ni masyarakat dia secara purata boleh hidup sampai umur 85 tahun. Agaknya kalau untuk rakyat Malaysia, berapa umur kita? Berapa umur purata rakyat kita boleh hidup? 60, 55, awak muda sangat tu, 55 tu baru nak pencen. Okey, 65, okey. Okey, saya nampak banyak yang jawapan betul. Okey, ada banyak yang betul. Okey, untuk pengetahuan anda semua, rakyat Malaysia ni secara purata kita berdasarkan orang kata kajian lah, okey, berdasarkan data-data yang kita kumpul, secara purata rakyat Malaysia ni boleh hidup sampai umur 74 sahaja, 74.9 lah dalam 75 tahun. Jadi beza kita dengan masyarakat Jepun ni sebanyak 10 tahun. Okay, masyarakat Jepun, mereka ni rata-rata masyarakat Jepun penduduk dia boleh hidup sampai umur 85 tahun. Dekat Malaysia sampai umur 75 sahaja. Okay, beza 10 tahun beza 10 tahun. Kalau 10 tahun gap tu, kalau kita boleh start daripada sekarang ni, okay, kalau kita boleh start daripada sekarang ni untuk nak ambil rahsia penduduk Jepun ni, insyaAllah kita punya orang kata penuaan kita pun semakin lambat. Okay, Malaysia ni umur kita hidup sampai secara purata 74 tahun. Tapi untuk orang Jepun ni sampai 85 tahun hidup, maksudnya 10 tahun perbezaan. Itulah yang paling ketara antara kita dengan juga masyarakat Jepun. Okay. Okay, so salah satu dia, okay, macam saya cakap tadi, kita ada Japanese long life grass. Japanese long life grass ni adalah bahan yang ada dalam Bio-Ever Plus. Okay, kita akan cakap pasal sejarah dia sikit lah. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kenapa hebat sangat kita punya bahan ni. Kalau dekat negara kita sebenarnya ini nampak macam rumput lah. Okay, nampak macam rumput, tapi untuk dekat Jepun ni, okay, somesu ni adalah salah satu-satunya rumput yang tumbuh dekat Okinawa sahaja. Kita tahu, okay, dekat Jepun ni besar, dia ada banyak dia punya tempat-tempat dia, tapi masalahnya sekarang ni, kita boleh jumpa rumput Japanese long life grass ni dekat satu pulau saja. Carilah tempat lain dekat Jepun, carilah dekat dia punya bandar dia Tokyo ke apa, memang tak boleh jumpa. Rumput ni boleh jumpa dekat satu tempat sahaja, iaitu nama dia Yonaguni, dekat pulau tu nama dia Pulau Okinawa. Okay, so gambar ni, ini adalah gambar pulau tu lah. Ini adalah gambar Pulau Okinawa tu. Jadi bayangkan betapa eksklusifnya bahan ni. Okay, bayangkan betapa eksklusifnya ramuan ni yang kita boleh ambil letak dalam kita punya produk kita ni, Bio-Ever ni. Sebab kita punya bahan kita boleh jumpa dekat satu tempat je kat dunia ni. Pergilah kat mana-mana pun. Okay, kalau tempat lain yang ada jual, mungkin jual dalam bentuk serbuk, dalam bentuk skincare. Tapi nak jumpa pokok yang fresh tu ada dekat satu tempat sahaja dekat Jepun, iaitu Okinawa. So, dia sama macam konsep macam ni lah dekat Malaysia. Kalau ada satu ulam contohnya yang tumbuh kan dekat satu pulau. Okay, kita ambil Pulau Langkawi lah contohnya sekarang ni. Sekarang ni jadi tempat tumpuan kan. Jadi bayangkan kalau kita ada satu je pucuk ulam tu yang tumbuh dekat Langkawi tu, bayangkan betapa mahalnya, betapa eksklusifnya kalau kita boleh ambil pokok tu, kalau kita boleh ambil daun tu, kita letak dalam produk kita. Confirm, memang sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat orang kata lain daripada yang lain. Sebab itulah produk kita, Bio-Ever Plus ni, dia sangat eksklusif berbanding dengan yang lain sebab kita adalah the only one. Okay, kita adalah satu-satunya dekat pasaran yang ada daun ni, yang ada rumput ni dalam produk yang sapu dekat badan ataupun produk topikal. Okay, macam saya cakap tadi, kalau macam anda nak cari rumput ni dekat produk lain, boleh jumpa dekat skincare ke apa ke, tapi kalau macam untuk krim luaran, Bio-Ever Plus adalah satu-satunya yang ada bahan ni, yang ada rumput ni, Japanese long life grass ni. Okay, jadi kenapa rumput ni sangat-sangat eksklusif? Kenapa rumput Jepun ni orang kata sangat-sangat terjaga? Kenapa dekat tempat ni je boleh jumpa? Kenapa kita ambil keputusan untuk petik rumput ni? Kenapa kita nak letak dalam kita punya bahan kita? Okay, untuk pengetahuan anda semua ini orang kata cerita daripada masyarakat dekat sana lah. Okay, bila baca balik history, untuk masyarakat Jepun, okay, masyarakat Jepun yang duduk dekat Pulau Okinawa ni, mereka percaya kalau penduduk dia ataupun kalau kita makan satu tangkai rumput ni setiap hari, okay, dia boleh panjangkan umur kita selama 1 tahun.
Ini kepercayaan masyarakat mereka lah. Okey, kepercayaan masyarakat mereka, mereka percaya kalau macam ambil satu tangkai kita punya rumput Japanese long life grass ni, kalau kita ambil satu tangkai rumput ni, dia boleh tolong untuk panjangkan hidup selama 1 tahun. Ini cerita nenek moyang mereka lah. Betul ke tidak, tak tahulah. Tapi itu apa yang orang kata sejarah rumput ni dengan masyarakat Jepun. Mereka sangat-sangat suka, sangat-sangat percaya yang rumput ni sebenarnya dia boleh tolong untuk awet muda. Okey, untuk panjangkan umur, untuk bagi nampak muda daripada usia. Itu adalah kepercayaan masyarakat Jepun. Okey, jadi bayangkan dekat pulau ni juga, bila baca statistik dia balik, untuk setiap 100,000 orang, ada 68 orang dekat pulau ni yang hidup lebih pada 100 tahun. Itu orang kata salah satu benda yang sangat-sangat menakjubkan lah. Okey, dekat pulau Okinawa ni, sebab pulau Okinawa ni dia memang sangat-sangat terjaga. Jadi bila mereka buat kajian, untuk setiap 100,000 orang yang duduk kat pulau ni, sekurang-kurangnya 68 orang yang hidup lebih daripada 100,000 tahun. Yang hidup lebih pada 100 tahun. Okey, jadi itu yang mereka percayalah. Jadi bahan-bahan dekat dalam rumput ni, okey, kita panggil rumput lah, bahan-bahan dalam rumput somesu ni, bahan-bahan yang sangat-sangat penting yang tolong untuk elakkan penuaan ni ada dua bahan utama lah, iaitu dia ada polyphenol. Okey. Polyphenol ni senang cakap dia adalah mikronutrien dalam pokok. Okey. Jadi dalam rumput somesu ni dia ada polyphenol ataupun orang kata nutrien untuk pokok. Dia ada bahan ni. Bahan ni dia ada lebih daripada 5,000 jenis sebenarnya. Okay, untuk pengetahuan anda semua, polyphenol ni dia macam ada satu orang kata mikronutrien lah dalam pokok. Okay, so dalam pokok, dalam buah memang ada banyak polyphenol. So polyphenol ni ada banyak jenis, ada sampai 5,000 jenis. Salah satu dia ada rutin dan juga inilah asid klorogenik. Okay, itu apa yang rumput tu kaya. Okay, jadi saya akan terangkan dengan secara mudah macam mana sebenarnya bahan-bahan ni dia boleh tolong kita untuk dapatkan usia yang lebih muda tu. Okay, untuk pengetahuan anda semua, okay, macam kita cakap ni rutin ni, okay, rutin ni sebenarnya adalah nama kimia dia, nama sains dia lah. Rutin ni dia adalah sejenis bahan yang boleh jumpa dalam pokok sahaja. So fungsi rutin ni sebenarnya, okay, rutin adalah bahan. Fungsi bahan rutin ni sebenarnya dia boleh tolong badan untuk hasilkan kolagen. Okay, so kita tahu kalau kita nak dapatkan kolagen, kita kena ada vitamin C. Betul, sebab kolagen datang daripada vitamin C. Jadi bila ada rutin, okay, bila kita sapu rutin ni dalam kita punya kulit kita, rutin ni dia akan meresap dan kemudian rutin ni dia akan tolong untuk tingkatkan penyerapan vitamin C. So bila vitamin C kita senang serap, sebab itulah kolagen dalam badan kita senang untuk dihasilkan. Okay, so itu adalah fungsi rutin ni. Okay, jadi sebab itulah bila kurangnya rutin, sebab rutin ni penting untuk hasilkan kolagen. So macam saya cakap tadi, rutin ni, okay, benda nama rutin, bahan rutin ni dia tolong untuk tingkatkan vitamin C kita. So bila vitamin C banyak, kolagen pun lagi banyak. Itu dia punya perkaitan dia lah, itu dia punya kaitan antara satu sama lain. Vitamin C tinggi, kolagen pun boleh jadi tinggi. Jadi sebab itulah untuk badan manusia, okay, bila kurangnya bahan dinamakan rutin ni, dia sebenarnya badan kita, kulit kita ni senang nampak macam lebam-lebam. Ataupun dekat sini, okay, nampak dekat dalam table ni, dia tulis kat situ urat varicose ni. Urat varicose ni adalah kalau anda pernah tengok kalau macam anda pernah tengok dekat kaki tu dia nampak macam urat-urat warna ungu, dia nampak macam lebam-lebam warna ungu tu kan. Nampak macam biru-biru lebam-lebam tu, itu adalah dinamakan urat varicose. So urat varicose ni dia jadi disebabkan kita punya saluran darah kita lemah. Okay, kita punya saluran darah kita lemah. Jadi bila adanya bahan dinamakan rutin ni, dia boleh tolong, bila kita sapu tu, dia boleh tolong untuk menggalakkan peredaran darah. Okay, terutamanya dekat bahagian kaki, okay, dekat bahagian kaki ni dia boleh tolong untuk elakkan daripada urat-urat ungu tu timbul. So itu adalah fungsi bahan rutin tu. So bahan rutin tu jumpa dekat mana? Jumpa dekat dalam rumput Japanese tu. Okay, rumput somesu.
Okey, jadi itu adalah fungsi bahan dia yang pertama. Okey, yang kedua, dalam rumput someso ni, okey, kenapa dia sangat-sangat eksklusif? Sebab dalam dia ada asid klorogenik. Okey, asid klorogenik tu dia untuk elakkan penuaan. Okey, dia untuk elakkan penuaan. Jadi disebabkan itulah orang Jepun ni dia boleh nampak muda. Sebab apa? Sebab makanan yang dia makan tu, okey, makanan yang dia makan tu dia ada tinggi dengan antioksida. So kita tahu antioksida ni kalau semakin banyak dalam badan kita, semakin orang kata lambatlah penuaan kita. Sebab antioksida ni dia tolong untuk nak bunuh radikal-radikal bebas tu. Jadi kita tahu sebab itulah dekat dalam masyarakat Jepun, makanan mereka ni tinggi dengan antioksida. Sebab itulah mereka nampak muda. Okey, mereka nampak muda sebab antioksida ni dia boleh tolong untuk orang kata anti penuaan, anti aging. Jadi untuk dalam rumput someso ni yang tinggi dengan antioksida adalah asid klorogenik ni. Okey, jadi sebab itulah dalam kita punya bahan kita ni, okey, inilah rupa rumput tu. Rumput someso ni bila makan je nampak awet muda. Itu adalah kepercayaan masyarakat Jepun. Jadi sebab itulah bila kita ambil rumput someso ni, kita letak dalam BioEver ni, sebab itulah dia boleh tolong, okey, dia boleh tolong untuk orang kata antioksida, untuk bagi anti-aging punya sifat tu. Ataupun senang cakap untuk tolong untuk hasilkan kolagen. Sebab kan macam saya cakap masa intro tadi, kita tahu badan kita jadi nipis ataupun kulit kita jadi nipis, jadi berkedut tu disebabkan kurangnya kolagen. Jadi bila kita ambil rumput someso ni kita letak dalam BioEver, dia boleh tolong untuk tingkatkan vitamin C. So bila vitamin C tu lagi mudah untuk diserap, lagi tinggi kolagen tu. Okey? Sebab itulah bila kita pakai, dia boleh tolong untuk tegangkan kulit kita juga. Salah satu dia sebab kolagen ni. Kolagen ni datang daripada ni, rumput ni. Rumput ni yang tolong badan kita untuk hasilkan lebih banyak kolagen. Okay? Baiklah, seterusnya dalam kita punya produk BioEver Plus, kita ada kacang soya liar. Okay. Kacang soya liar ni kita, okay, kalau macam macam orang tua cakap, kalau mak mengandung, kalau minum soya ni anak jadi putih. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak pepatah tu? Ataupun orang kata macam kepercayaan lah orang tua cakap, kalau minum soya ni anak jadi gebu, anak jadi putih kan. Itu adalah apa yang kita selalu amalkan lah. Okay, jadi dekat dalam produk kita pun ada kacang soya liar, tapi jangan letak dekat muka pula sebab BioEver Plus ni kita tak, orang kata kita tak syorkan letak directly dekat muka. Memang kita fokus dekat badan sahaja. Jadi apa yang kacang soya liar ni boleh tolong badan kita? Okay, kacang soya, okay, kita tahu soya ni dalam dia ada satu bahan. Bahan dalam soya, dia punya ciri-ciri, dia punya sifat dia sebiji macam estrogen, hormon kita tu. Okay, itulah betapa hebatnya pokok kacang soya ni. Sebab apa? Sebab dalam soya dia ada satu bahan, dinamakan isoflavones, okay, yang dia punya ciri-ciri sifat dia sebiji macam estrogen lah badan manusia, badan perempuan ni. Okay, dalam kacang soya ada. Dia ada bahan lain lah, nama dia lain tapi dia punya ciri-ciri dia sama, dia punya sifat dia sama, cuma nama sahaja berbeza. Okay, tapi kacang soya ni memang dia ada bahan yang mirip dengan kita punya estrogen. Okay, kan tadi masa intro tadi saya dah bagi tahu yang kalau kolagen ni kita, kalau estrogen ni kita perlukan untuk kunci lembapan dekat kulit kita, untuk tolong keluarkan minyak semula jadi. Okay, jadi disebabkan itulah, okay, bila kita apply BioEver Plus ni, okay, dia tak keringkan kulit kita, tapi dia tolong untuk bagi lembapkan lagi kulit kita. Sebab kacang soya liar ni dia memang dia punya property dia punya ciri-ciri dia boleh tolong untuk tambahkan lagi kita punya kelembapan kulit kita. Itu adalah ciri-ciri kacang soya liar lah. Okay. Jadi selalunya kalau kita cakap pasal kacang soya liar ni, kebanyakannya kita jumpa selalunya dalam sabun, dalam sabun-sabun badan, dalam moisturizer contohnya. Kalau dalam sabun tu contohnya selalunya brand-brand akan letak sebab untuk pastikan kita punya kulit tu kekal lembap. Sama lah juga macam BioEver Plus, kita letak sebab dia boleh tolong untuk nak, selain daripada lembapkan, dia juga boleh tolong untuk hasilkan kolagen kita. Okay, sama saja macam konsep estrogen. Konsep estrogen sama juga, okay, kalau estrogen kita banyak dalam badan, kita punya kolagen tu pun lagi tinggi. So sebab itulah, okay, dalam BioEver Plus ni bila ada kacang soya, dia boleh tolong juga dengan kita punya penghasilan kolagen.
Okay, dan bukan setakat tu saja, dia juga kaya dengan vitamin E. Okay, sebentar lagi kita akan tengok apa peranan vitamin E tu dalam kita punya produk kita. Okay, jadi itu adalah bahan yang kedua. Tadi bahan pertama, sebab macam tadi saya dah tunjuk kita ada 4 bahan utama kita. Yang pertama kita ada rumput Japanese long life grass ataupun rumput someso. Sekarang ni yang kedua punya kita ada kacang soya liam. So sekarang kita tahu dah kacang soya dia punya sifat dia dalam tu ada benda, ada bahan yang sebiji macam estrogen. Sebab tu bila kita sapu je kita rasa kulit kita lembap. Kita rasa kulit kita ni lebih, orang kata lebih awet muda sebab dia boleh tolong untuk hasilkan collagen tu sekali. Okay, itulah kehebatan kacang soya dalam kita punya BioEver Plus. Seterusnya kita ada satu lagi ini satu ulam yang sangat dekat dengan masyarakat kita, iaitu ulam pegaga. Okay, ulam pegaga selalunya kalau untuk masyarakat kita, kalau untuk orang Melayu kita akan guna untuk buat makan kan, ulam pegaga. Makan saja dengan nasi ke apa. Okay, selain daripada dia punya fungsi dia untuk nak bagi sebagai lauk kita tahu pegaga ni memang daripada dulu lagi orang dulu duk amalkan. Ulam pegaga ni dia sangat bagus untuk awet muda. Okay, ulam pegaga ni sangat bagus untuk awet muda. So kalau macam untuk masyarakat lebih moden ataupun untuk mereka yang nakkan kecantikan, selalunya mereka akan blendkan pegaga ni. Mereka akan kisar, mereka akan buat sebagai jus untuk awet muda. Okay, tapi sebenarnya satu perkara lagi yang ataupun fakta pasal pegaga ni adalah pegaga ni selain daripada tolong untuk awet muda, dia juga digunakan secara tradisional untuk nak sapu dekat bahagian luka kita. Okay, kalau macam dekat macam dulu macam budak-budak contohnya, kalau macam dia naik basikal dia jatuh and then dekat dia punya kulit tu tinggalkan luka ke, selalunya memang orang tua akan ambil pegaga ni akan letak dekat luka tu. Sebab pegaga ni memang selain daripada amalan tradisional, memang secara saintifik dia memang boleh tolong untuk rawat luka kita, rawat kulit kita. Okay, dan pegaga ni sebenarnya ulam pegaga ni dia ada ataupun saintis jumpa lebih daripada 3,000 tahun dah. Okay, pokok ni dah lama dah hidup. Sebab itulah bila kita, orang kata bila saintis ni buat kajian, rupa-rupanya pegaga ni dia bukan setakat untuk mencantikkan kulit, tapi dia juga boleh gunakan untuk rawat luka. Itu adalah fungsi pegaga ni lah. Okay, jadi pegaga ni nama saintifik dia Centella. Okay, nama glamour dia Centella lah. Centella ni sekarang ni kalau tengok dekat produk memang banyak. Lagi-lagi macam Korean punya skincare ke banyak letak Centella ni. Sebab Centella ni memang sangat-sangat bagus. Sebab tu kita letak dalam pegaga kita. Okay, jadi kita tengok Okay, ini kajian yang Mak Saleh buat. Okay, dekat kajian ni mereka tengok macam mana ekstrak Centella ataupun ekstrak pegaga ni, okay, ambil nama Melayu. Macam mana ekstrak pegaga ni dia boleh tolong untuk rawat parut luka. Jadi boleh tengok ini kajian yang dilakukan dekat hospital. So boleh tengok masa mula-mula dia punya parut luka dia macam ni. Tapi bila mereka buat kajian, mereka letak pegaga tu, okay, mereka letak ekstrak pegaga dekat kulit, lama kelamaan bila dia tengok semakin lanjut ni, semakin lama tengok semakin berkurangan parut dia. So ini berdasarkan kajian daripada saintifik lah. Okay, memang kita daripada kita muda lagi, daripada kita kecil memang kita punya nenek-nenek kita selalu letak pegaga ni kan. Tapi rupa-rupanya bila kita buat kajian secara sains memang betul. Memang terbukti memang dia boleh tolong untuk rawat parut luka. Okay, so boleh tengok lah. Okay, mula-mula nampak sangat-sangat teruk. Orang kata nampak macam sangat berbeza lah dia punya kulit dia. Tapi bila lama-lama bila dia letak pegaga ni, parut tu semakin sembuh. Parut tu semakin lama semakin hilang-hilang. So sekarang ni dah lepas 12 minggu kajian ni dah tak ada apa-apa dekat sini. Okay, ini dekat peha dia. Okay, ini kajian dilakukan dekat peha. Okay, so seterusnya lagi. Okay, bila orang kata saintis ni dah tahu pegaga ni banyak khasiat. Okay, selain daripada khasiat untuk kecantikan. Ada lagi kajian di mana bila diorang tengok, bila mereka ambil pegaga ekstrak ni, bila letak dekat luka, sebenarnya pegaga ekstrak ni bila letak dekat luka, dia boleh tolong untuk, okay, boleh tengok gambar ni.
dia boleh tolong untuk tutup luka tu sikit dia boleh tolong untuk boleh tutup luka tu. Okey, tapi perlu diingatkan ini adalah kajian. Okey, kajian ni mereka letak tu daripada pegaga ekstrak tu sendiri, ambil yang raw tu letak dekat luka. Tapi untuk anda semua yang nak letak ni dekat luka, pastikanlah jangan letak dekat luka-luka yang basah ke apa, sebab kita kena make sure yang apa yang kita letak tu sebenarnya dia nak tolong untuk orang kata nak repair balik kulit kita. Okay, jadi janganlah letak dekat yang basah-basah tu. Okay, ini sekadar kajian. Ini adalah kajian yang mereka ambil daun pegaga tu, letak dekat luka. So boleh tengok dekat sini kulit dia semakin lama semakin tutup. So dia dah semakin berkurangan. Okay, inilah kajian yang mereka lakukan lah. So kajian yang pertama tadi pasal parut. Okay, mereka tengok macam mana pegaga tu boleh rawat parut. Yang kedua, mereka tengok macam mana pegaga tu dia boleh tolong untuk rawat luka. Okay, rawat luka dekat kita punya kulit. Okay, ini berdasarkan kajian lah. Okay, so itu adalah khasiat pegaga tu. Jadi khasiat pegaga ni selain daripada dia tolong untuk mencantikkan kulit, dia juga tolong untuk sembuhkan luka. Lepas tu pegaga ni juga, okay, bila kita buat kajian, rupa-rupanya saintis dapat tahu yang pegaga ni dia ada sifat antibakteria. Okey, dia ada sifat antibakteria juga. Lepas tu dia boleh tolong untuk rawat kalau ada tisu ataupun parut-parut yang rosak tu, pegaga boleh tolong. Okey, dan satu lagi, apa yang masyarakat ataupun masyarakat Jepun dan juga masyarakat China yang mereka selalu lakukan ialah rupa-rupanya khasiat pegaga ni, nak cakap pegaga ni salah satu ulam yang sangat best. Pegaga ni juga mereka buat, okey, ambil krim yang ada pegaga, mereka tolong untuk kurangkan selulit. Yang tolong untuk kurangkan selulit yang ada dekat peha, yang dekat betis. Okey, bila mereka buat kajian, rupa-rupanya pegaga ni bila apply dekat bahagian selulit tu selalu jadi dekat bahagian betis, dekat peha kita. Jadi bila mereka try apply, rupa-rupanya pegaga ni dia boleh tolong untuk kurangkan selulit dekat badan juga. So pegaga ni, yang siapa yang selalu makan pegaga tu, orang kata sambunglah makan lagi, janganlah stop. Sebab dia punya khasiat dia sangat-sangat banyak. Sebab itulah kita letak dalam kita punya krim kita, Bioever Plus. Kita letak Centella ni, iaitu pegaga. Okay, memang sangat-sangat bagus untuk kulit. Seterusnya kita ada wild yam. Wild yam tu adalah keladi air. Okay, wild yam tu adalah keladi air. Sama juga wild yam tu ataupun keladi air tu sebenarnya dia ada satu hormon yang mirip, dia ada satu bahan yang mirip hormon estrogen tu. Okay, yang mirip hormon androgen, estrogen dan juga progesteron tu. Jadi berdasarkan kajian, bila mereka tengok sebenarnya keladi air tu bila dia disapu dekat bahagian wanita, iaitu bahagian peranakan wanita, okay, dia boleh tolong untuk kurangkan masalah-masalah yang ada dekat wanita. Okay, masalah-masalah tu untuk sapuan, okay, untuk masalah-masalah wanita tu dia boleh tolong untuk kurangkan. Okay, itu adalah dia punya khasiat keladi air pula. Okay, untuk keladi air tu dia boleh tolong untuk seimbangkan hormon. Jadi lagi-lagi kalau macam untuk wanita yang ada masalah dekat bahagian abdomen kita, dekat bahagian peranakan kita, keladi air, okay, berdasarkan kajian dia boleh tolong untuk kurangkan, dia boleh tolong untuk legakan masalah-masalah wanita tu. Okay. Okay, ini apa yang kita tengok tadi. Okay, so ini adalah khasiat pegaga tadi. Macam saya cakap tadi memang dah terbukti lah. Pegaga ni dia tinggi vitamin C, dia tinggi nutrien dan juga dia bila kita letak dalam kita punya cream Bioever Plus ni, dia boleh tolong untuk bagi orang kata benefit, kebaikan dekat kita punya kulit kita selain daripada awet muda. Okay, baik. Jadi kita dah cover tadi, okay, 4 bahan utama dalam Bioever Plus. 4 bahan utama yang kita cakap tadi apa? Kita mula daripada bawah, iaitu kita cakap tadi pasal rumput somesu, rumput yang ada dekat Okinawa sahaja. Yang kedua, dalam Bioever Plus ni bahan utama kita ada kacang soya. Kacang soya yang ada bahan yang mirip estrogen, dia boleh tolong untuk lembapkan kulit. Okay, seterusnya kita ada pegaga, kita tengok tadi banyak sangat khasiat pegaga. Dan seterusnya dalam Bioever Plus ni ada keladi air. Okay, jadi setiap bahan ni, okay, kalau kita tengok setiap bahan yang ada dekat tepi ni, dia punya fungsi dia berbeza. Tapi
bila kita sapu dekat kita punya kulit kita, setiap satu bahan ni dia boleh tolong untuk tegangkan, dia boleh tolong untuk kurangkan kedutan, dia boleh tolong untuk kurangkan kalau ada masalah kulit kendur, kulit jatuh tu dia boleh tolong untuk tegangkan sebab dia boleh tolong untuk hasilkan penghasilan kolagen. Sebab kita tahu wanita tambah-tambah semakin tua, lagi cepat senang kendur, lagi cepat orang kata wrinkle. Jadi nak tolong untuk kurangkan wrinkle dekat badan tu adalah kita pakai bahan-bahan semula jadi. Sebab bahan-bahan semula jadi ni boleh tolong untuk hasilkan kolagen. Sebab tu kulit kita nampak lebih muda kalau kita apply dekat bahagian-bahagian badan kita. Okey, jadi selain daripada 4 bahan utama, kita juga ada letak vitamin-vitamin tambahan. Kita ada letak vitamin B3, vitamin E, kita ada pokok Brazil dan juga collagen. So kita akan pergi dengan lebih lanjut secara orang kata brief, Jadi selain daripada 4 bahan utama tadi tu, pertama sekali kita juga ada ramuan tambahan kita. Sebab itulah orang kata BioEver ni satu orang kata krim semula jadi yang sangat-sangat banyak dia punya benefit dia. Jadi selain daripada kita letak 4 bahan utama, kita juga ada ekstrak pokok Candida Brazil. So pokok Brazil ni sebenarnya, untuk mengetahui anda semua, ini adalah macam mana rupa dia. Sebenarnya kita ambil dia tu daripada dia punya hasil dia tu datang daripada dia punya kayu, daripada bark dia. Jadi untuk masyarakat Brazil, mereka gunakan pokok ni untuk tujuan perubatan. Mereka guna pokok ni untuk tujuan perubatan. Jadi bila kita tengok, bila buat eksperimen, macam mana kita pokok ni boleh tolong dengan masalah kulit, rupa-rupanya kalau macam untuk kulit yang ada kemerah-merahan, sebab kadang-kadang kita tahu kulit tu dia merah-merah tu terjadi disebabkan sensitivity. Kalau kulit tu sensitif kan. Jadi rupa-rupanya bila kajian, bila mereka buat kajian, rupa-rupanya pokok Brazil ni rupa-rupanya dia boleh tolong untuk cerahkan bahagian-bahagian yang ada orang kata masalah masalah pigmentation tu. Pigmentation tu macam kalau dekat kulit tu kan, kadang-kadang bila kita kena sunburn, kita punya kulit, warna kulit kita tu dah lari. So rupa-rupanya bila buat kajian, pokok Brazil ni dia boleh tolong untuk sekatakan tona kulit. So kalau kulit tu ada pigmentasi, dia boleh tolong untuk sekatakan. Dia boleh tolong untuk sekatakan kita punya kulit tu. Jadi sebab itulah kalau macam ada bahagian-bahagian yang macam ada gelap-gelap ataupun ada tompok-tompok ke, bila kita sapu BioEver Plus, rupa-rupanya bahan ni dia boleh tolong untuk cerahkan. Bila guna dengan konsisten, bila selalu guna, sebenarnya dia boleh tolong untuk cerahkan bahagian-bahagian badan kita. Dan juga ekstrak pokok Brazil ni dia tidak merengsakan. Maksud merengsakan tu maksudnya dia tak akan menjejaskan kulit lah. Sebab dia memang semula jadi. Jadi jangan risau kalau macam takut ada masalah tak kena dengan kulit ke, tapi sebabkan kita punya bahan kita ni dia memang terbukti dia memang tak akan bagi kesan ataupun merengsakan kulit, ataupun orang kata irritation. Kalau boleh kurangkan pigmentasi, maksudnya boleh kurangkan jeragat. Selalunya kalau kita cakap pasal jeragat ni kita banyak fokus dekat muka. Dekat badan pun ada juga jeragat ataupun bintik-bintik hitam. Tapi sebenarnya kalau macam jeragat tu ada dekat bahagian badan, yes, kita boleh sarankan. Tapi kalau dekat bahagian muka, kita memang tak sarankanlah untuk apply dekat bahagian muka. Kita memang fokus BioEver Plus ni dekat bahagian badan. Jadi kalau dekat bahagian badan tu ada pigmentasi, kalau dekat bahagian badan tu ada tona tak sekata, kita boleh apply, kita boleh slowly apply, kita tengok dia punya perubahan dia tu ataupun perubahan dia punya tona kulit tu, dia akan jadi orang kata dia boleh tolong untuk cerahkan kalau pakai dengan konsisten untuk tempoh yang lama. Kita memang tak galakkan untuk letak dekat muka. Untuk BioEver Plus, kita memang fokus dekat badan kita. Kita fokus dekat ada 5 poin utama. Nanti saya akan sharekan dengan lebih lanjut apa 5 poin utama yang kita fokus untuk BioEver Plus ni. Seterusnya kita ada vitamin B3. Vitamin B3 ataupun nama lain adalah niacinamide. So sekarang ni niacinamide adalah adalah bahan yang sangat-sangat famous dekat bahagian skincare. Dekat skincare sekarang ni memang orang duk cari niacinamide ni. Itu untuk bahagian kat kulit muka lah.
Okey, tapi dekat dalam Bio Apple Plus ni kita ada vitamin B3 juga. Jadi fungsi vitamin B3 ni untuk pengetahuan anda semua, vitamin B3 kulit kita tak boleh hasilkan. Badan kita tak boleh hasilkan. Okey, anda semua kena ingat vitamin B3 badan tak boleh hasilkan. Jadi kita hanya boleh dapat vitamin B3 ni daripada produk luaran dan juga makanan kita. Okey, kalau nakkan kebaikan vitamin B3 tu ada dua je. Sama ada kena makan makanan yang ada B3 ataupun kena sapu. Okey, kena sapu produk yang ada vitamin B3. Okey, jadi sebabkan itulah dekat untuk produk Bio Apple Plus ni disebabkan dalam tu kita ada vitamin B3. Vitamin B3 ni dia memang terbukti dia boleh tolong untuk lembutkan kulit. Jadi kalau macam untuk dekat bahagian kita punya peha tu, contohnya kalau macam peha ke macam ada macam kasar-kasar ke apa, memang kalau kita apply tu kita boleh nampak dia boleh tolong untuk lembutkan kulit disebabkan ada vitamin B3. Lepas tu seterusnya kalau ada pori, kadang-kadang pori ni bukan dekat muka saja tapi pori juga ada dekat bahagian kulit badan yang lain, dia boleh tolong untuk kecilkan. Itu adalah kebaikan vitamin B3 lah. Dan vitamin B3 ni juga kenapa jadi kegilaan sekarang ni? Macam saya cakap, vitamin B3 tu dia ataupun nama lain dia macam niacinamide. Kenapa macam dia sangat jadi kegilaan? Sebab vitamin B3 ni dia boleh tolong, vitamin B3 tu dia boleh tolong untuk kuatkan permukaan kulit ataupun skin barrier. Jadi sebabkan itulah, vitamin B3 ni dia boleh tolong untuk kuatkan permukaan kulit ataupun skin barrier. Itu apa yang kajian dah buktikan lah. Bila kajian buktikan rupa-rupanya vitamin B3 ni dia punya kebaikan untuk kulit sangat-sangat banyak. Sangat-sangat bagus untuk kulit. Seterusnya vitamin E. Vitamin E ni dia sangat-sangat popular lagi-lagi di kalangan wanita yang baru lepas bersalin. Sebab vitamin E ni dia sebenarnya dia boleh tolong untuk orang kata dia punya fungsi, dia punya untuk kulit dia tu banyak. Vitamin E ni dia boleh tolong untuk melembabkan kulit tu satu. Kalau macam kulit kering ke, selalunya kita kalau macam pergi farmasi, farmasis akan sarankan untuk ambil vitamin E sebab vitamin E tu sangat-sangat melembabkan. Kalau macam katakanlah kalau macam dekat kulit badan itu kering, selalunya mereka akan bagi lotion yang ada vitamin E. Sebab vitamin E tu adalah satu vitamin yang sangat-sangat diperlukan kalau macam kita nak hasilkan lembapan kulit. Vitamin E tu sangat-sangat penting. Jadi bila kita sapu vitamin E dekat kulit kita ni, dekat bahagian kulit badan kita ni, sebenarnya dia boleh tolong untuk jadikan kulit tu lebih elastik. Itu apa yang kajian buktikan lah. Selain daripada dia boleh tolong untuk jadikan kulit lebih elastik, vitamin E ni juga kalau anda boleh tengok carta ni sebenarnya daripada eksperimen yang mereka lakukan. So dalam carta ni, dalam eksperimen ni sebenarnya mereka ambil semua bahan-bahan yang famous untuk kulit. Dia ada retinol, dia ada vitamin C, dia ada BHA, Q10 dan juga tocopherol acetate ni adalah nama saintifik vitamin E. So bila mereka buat kajian, rupa-rupanya dia orang ambil bahan-bahan yang famous untuk kulit ni, rupa-rupanya yang paling berkesan ataupun yang paling laju untuk lembabkan kulit rupa-rupanya datang daripada vitamin E ataupun tocopherol. Itu adalah nama-nama vitamin E lah. Rupa-rupanya vitamin E ni bila compare dengan vitamin C ke retinol dia menang. Dia nombor satu. Dari segi kelembapan, rupa-rupanya vitamin E ni nombor satu. Dia memang boleh tolong untuk lembabkan kulit badan. Jadi sebab itulah macam saya cakap tadi, kalau kita sapu Bio Ever ni dekat kita punya bahagian-bahagian kita, dekat lengan kita takkan rasa kulit kita tu macam kering ke apa, sebabkan dia boleh tolong untuk lembabkan sekali kulit badan kita. Seterusnya, dalam Bio Ever ni dia ada collagen larut. So kita tahu collagen ni, tak payah cakap lah, collagen ni sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib kalau nak ada kulit yang cantik. Kalau nak ada kulit yang muda, kalau nak ada kulit yang muda daripada usia, collagen kena tip-top. Bukan setakat collagen minum saja, bukan setakat kalau nak kulit cantik, bukan setakat baby glow saja, tapi kita juga boleh tolong untuk mudakan kulit kita, untuk tolong mudakan lengan kita, betis kita, peha kita.
dengan Bio Everplus. Sebab dalam Bio Everplus ni ada collagen larut. So collagen tu dia boleh tolong untuk tingkatkan keanjalan kulit. Jadi saya yakin semua orang dah tahu dah. Okay, collagen ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat penting untuk kulit kita. Okay, jadi dekat dalam Bio Everplus ni ada collagen. Okay, jadi seterusnya dia punya, okay, jadi so kita dah habis cakap pasal bahan-bahan dalam Bio Everplus. Jadi ada 8 bahan utama. Ada 8 bahan yang kita fokus, iaitu 4 bahan utama tadi. Kita ada apa? Kita ada first, kita ada rumput someso. Yang kedua kita ada kacang soya liao. Yang ketiga kita ada keladi air. Yang keempat kita ada pegaga. Ini adalah 4 main ingredient ataupun 4 star ingredient. Bahan-bahan yang star ingredient adalah 4 bahan ni. Tapi kita juga diperkayakan, maksudnya kita juga tambah lagi. Kita dah tahu 4 bahan ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan ataupun sangat diperlukan untuk kulit, untuk nak nampak muda. Tapi dalam Bio Everplus kita tambah lagi 4 vitamin untuk make sure kita punya kulit kita ni kekal terjaga. Iaitu kita ada vitamin B3, vitamin E, kita ada collagen larut dan juga kita ada satu lagi kita ada ekstrak pokok Brazil ni. Okey, jadi ini adalah 4 bahan tambahan yang kita letak selain daripada 4 bahan utama. Okey, jadi kita dah settle cakap pasal bahan-bahan dalam Bio Ever ni dan seterusnya. Okey, satu lagi kelebihan Bio Ever berbanding dengan yang ada kat pasaran lain. Okey, selalunya kalau kita cakap pasal krim, kalau kita cakap pasal lotion badan ni, selalunya kita akan jumpa sama ada dalam bentuk pump, dalam bentuk tube tu yang kita boleh squeeze tu, yang kita boleh picit tu, ataupun satu lagi dalam bentuk balang juga, tapi balang yang kita kena scoop sendiri tu. Balang yang bila kita buka, kita scoop, kita letak secara manual. Itu yang antara packaging yang ada untuk lotion badan lah, untuk krim badan. Tapi untuk Bio Everplus sangat-sangat lain, sangat-sangat special. Sebab apa? Sebab dalam Bio Everplus ni kita pakai balang airless ataupun tanpa udara. Okey, untuk siapa yang baru join yang mungkin macam tak pernah tengok Bio Ever ni, so ini adalah rupa Bio Everplus tu. Okey, inilah rupa produk kita yang kita duk cakap daripada tadi tu. So dekat sini sebenarnya, dekat dalam Bio Everplus ni, dia punya balang dia sebenarnya kalau kita buka, jangan terkejut kalau tak nampak dia punya bahan dia kat mana. Jangan terkejut kalau buka-buka macam tak ada isi. Sebenarnya sebab itu orang kata kalau kebanyakan krim lain memang macam itulah, kita buka kita nampak isi kan. Tapi untuk Bio Ever, untuk Bio Ever Plus, sebab kita nak kekalkan dia punya produk dia, kita tak nak dia punya produk dia teroksida. Jadi kita pakai balang tanpa udara sebab bila produk tu dah teroksida, maksud teroksida ni senang cakap dia dah jadi tak elok lah. Dia punya bahan-bahan dia tu dah jadi tak elok. Jadi untuk Bio Ever Plus, kita nak elak daripada bahan-bahan tu sebab bahan-bahan dalam kita punya produk ataupun produk yang kita apply dekat badan kita ni ataupun dekat muka kita, bila produk tu, bila bahan tu dia dah tercampur dengan oksigen ni, dia akan jadi, orang kata dia dah tak efektif. Itu maksud oksida lah. Jadi bila kita buka balang tu untuk sesetengah bahan, sebab sesetengah ingredient dia memang sensitif, dia tak boleh orang kata bersentuhan dengan oksigen. Dia tak boleh jumpa oksigen. Kalau jumpa oksigen dia rosak. Dia kurang efektif. Jadi untuk elakkan benda tu terjadi, dekat dalam Bio Everplus ni kita letak dalam balang tanpa udara. So nak guna dia, just tekan je. Jadi bila kita tekan ni, dia punya produk tu akan keluar. Macam tak nampak sangat kan, sebab produk warna putih. Tekan tu produk tu akan keluar. Jadi bila kita buat cara tekan macam ni ataupun balang tanpa udara ni, dia boleh tolong untuk pelihara produk tu. Jadi bahan-bahan dalam ni dia tak akan tercemar, bahan-bahan dalam ni dia tak akan jumpa oksigen. So dia tak akan rosak, dia tak akan kurang dia punya keberkesanan dia. Itu yang paling penting kalau nak cari dalam produk. Kalau nak cari dalam produk, kalau boleh, kalau produk tu kita apply dekat kulit, dekat kita punya kulit badan ke kulit muka, kalau boleh nak elakkan tak nak ada kontaminasi ataupun pencemaran, jangan pegang direct. Sebab kalau kita pegang direct, kalau kita scoop macam tu, kita punya tangan kita tu entah bersih entah tidak. Kadang-kadang tangan tu kotor, ada banyak kuman. So kita masukkan sekali kuman tu dalam krim tu. So dia jadi contaminated ataupun dia jadi tercemar lah. So sebab itulah penting untuk kita faham kenapa dalam Bio Everplus ni kita buat dalam balang tanpa udara.
Okay, kita tak nak produk-produk dia tercemar. Kita tak nak bahan-bahan tu kalau ada ramuan tu bila dia campur dengan oksigen dia jadi tak elok. Kita tak nak benda tu jadi. Okay. Okay, jadi kita boleh rumuskan balik lah. Okay, berdasarkan bahan-bahan hebat yang kita kongsikan tadi tu, Bio Everplus ni dia boleh tolong untuk sihatkan badan kita. Dia boleh tolong untuk meremajakan, untuk lancarkan sistem peredaran darah, untuk detox. Okay. Untuk bahagian detox ni kita akan masuk sikit lagi lepas ni dengan lebih lanjut macam mana dia boleh tolong untuk detoxkan badan kita. Dan juga yang seterusnya dia boleh tolong untuk legakan masalah badan dan juga kulit kalau ada hormon tak seimbang. Jadi kita dah tengok tadi macam mana kita punya hormon kita boleh buatkan, boleh musnahkan kita punya kulit kita kalau kita semakin tua. Jadi Bio Everplus ni, okay, dia bahan-bahan dia boleh tolong untuk orang kata macam repair balik. Kalau ada masalah disebabkan hormon tak seimbang ke, kita letak dalam ni bahan-bahan yang boleh tolong, yang sebenarnya dia boleh tolong untuk orang kata balancekan balik, okay, apa yang tak seimbang tu. Okay. Alright, jadi satu lagi, okay, kenapa dalam produk Bio Everplus ni, okay, kadang-kadang bila kita apply tu kita boleh tengok kesan yang instant. Disebabkan kita ada sistem teknologi nanoliposome. Okay, teknologi itu sebenarnya bila kita apply dekat kulit kita, okay, disebabkan dalam Bio Ever ni dia ada teknologi tu. So dia punya teknologi tu dia akan membuatkan dia punya produk tu serap dengan orang kata dengan optima. Okay. Jadi sebab ada sesetengah produk, ada sesetengah krim yang dia punya molekul dia tu saiz dia besar. Jadi dia nak serap tu dia ambil masa. Okay, dia nak serap, nak masuk dalam kulit, nak tengok efek tu dia ambil masa. Tapi kalau untuk Bio Everplus, kita pakai teknologi nak buatkan krim ni, kita hasilkan satu teknologi dinamakan nanoliposome. So teknologi ni apa yang dia buat adalah dia pastikan, okay, setiap krim tu, dalam krim tu dia punya molekul-molekul dia bersaiz kecil, bersaiz nano. Kita tahu nano tu, bila sebut nano tu kecil lah. Okay, so dia bila bahan dia tu, okay, bersaiz nano, jadi dia akan memudahkan penyerapan. Penyerapan tu dia akan jadi lebih, orang kata jadi lebih laju, jadi lebih efektif disebabkan teknologi yang kita gunakan. Okay, liposome ni apa? Liposome ni kalau kita buka ataupun kalau kita tengok dalam badan kita, setiap dalam badan kita ni, dalam kita punya saluran kita ada liposome. Liposome ni dia macam taksi. Okay, dalam badan kita ni liposome tu macam taksi. Sebab liposome ni dia tolong untuk orang kata agihkan nutrien-nutrien ataupun dia tolong untuk agihkan bahan-bahan dalam badan kita. So liposome ni dia macam kenderaan lah. Okay, jadi untuk make sure kita punya produk kita sampai ke kulit kita dengan efektif, okay, untuk nak make sure kita punya bahan kita sampai ke kulit dengan efektif, teknologi yang kita buat ni kita make sure dalam teknologi tu, okay, dalam teknologi tu liposome ni boleh serap dengan banyak supaya bila dia sampai dekat kulit tu, kita nak make sure yang penyerapan dia tu dalam keadaan optima. Okay, kita nak make sure penyerapan dia tu sangat-sangat efektif. Sebab tu kita buat teknologi ni. Okay, nama dia nanoliposome. Okay, jadi tadi saya ada mention yang salah satu kebaikan Bio Everplus ni untuk tolong proses detoksifikasi. Okay, so badan kita tahu kita perlu detox, kita perlu buang toksin-toksin ni, kita perlu nyah toksinkan badan kita. Okay, so untuk pengetahuan anda, yang dekat arrow ni, ini adalah laluan di mana kalau ini adalah orang kata bahagian di mana kita perlu untuk detox. Okay, so kalau macam ini adalah laluan lah daripada atas ni, dia akan pergi ke bawah. So boleh tengok dekat sini, yang dekat luar ni, kalau boleh tengok dekat badan manusia ni, dia ada lining warna ungu ni. So lining dekat ungu ni adalah kita punya kulit. Jadi kita boleh tengok dekat sini, kalau kita punya saluran kita tersumbat, okay, dekat kulit kita boleh jadi nampak tak? Dekat bawah ni dia tulis dia ada boleh jadi dryness, boleh jadi rashes, okay, uneven skin tone. Ini semua adalah kesan-kesan kalau kita punya badan kita ni, kita tak buang toksin tu, kita tak nyah toksin kan. Itu yang boleh terjadi dekat kita punya badan kita lah. Okay, so ini adalah dia punya laluan-laluan dia. Sebab tu kita kena make sure toksin dalam badan kita tu kita kena buangkan, kita kena detoxkan dia. Okay, macam mana kita nak make sure bila kita pakai Bio Everplus ni, dia boleh tolong untuk detoxkan, dia boleh tolong untuk orang kata serapan dia secara maksimal.
Okay, kita nak make sure, yelah bila kita dah pakai satu produk tu, kita nak make sure yang produk tu dia boleh diserap masuk secara maksimum kan. Tak nak lah macam bila kita beli tu, kita seronok je apply tapi rupa-rupanya tak serap pun produk tu. Kita tak nak benda tu. Okay, jadi kalau anda nak make sure dalam produk Bio Everplus ni, kalau anda nak make sure dia serap dengan maksima adalah kita buat cara dia, teknik dia dinamakan teknik urutan limfatik. Okay. Jadi teknik urutan limfatik ni adalah sejenis urutan yang anda boleh try, okay. Siapa yang ada BioEver kat rumah tu, yang lepas daripada talk ni kalau nak try, sangat-sangat senang sebenarnya. Jadi urutan limfatik, apa maksud limfa sebenarnya? Okay, limfa ni sebenarnya, sistem limfa ni adalah sistem di mana kalau badan kita ada sistem saluran darah kan. So sistem limfa ni sama juga macam saluran darah lah. Dia adalah satu sistem di mana dalam badan kita ni ada cecair limfa. Okay, dalam badan manusia ada cecair limfa. Cecair limfa ni warnanya jernih, dia tak ada warna. Okay, dia tak ada warna. Dalam cecair limfa tu sebenarnya dia bawa sel darah putih kita. So sebab itulah limfa ni dia sangat penting. Sebab sistem limfa ataupun saluran limfa ni badan kita tak boleh nak pump. Kalau macam saluran darah, kita ada jantung. Jantung untuk make sure kita punya saluran darah tu, kita nak make sure dia sampai kat satu badan, kita ada jantung untuk pump darah kita. Tapi limfa, dia tak ada organ, dia tak ada, orang kata dia tak ada satu jantung dia sendiri untuk nak pumpkan limfatik, nak make sure dia berjalan dengan lancar. The only way ataupun salah satu cara dia, okay, satu-satunya cara untuk make sure kita punya saluran limfa kita bergerak dengan, orang kata, dengan lancar, dengan normal ni adalah dengan badan kita sendiri yang bergerak. Sebab tu bila badan kita bergerak, okay, kita punya limfa pun akan bergerak sekali. Dia akan lancar sekali kalau badan kita bergerak. Okay, jadi kita punya body movement adalah salah satu cara ataupun satu-satunya cara untuk make sure kita punya limfa kita bergerak dengan smooth, okay, dengan lancar. Okay, jadi sebab itulah bila kita punya limfa kita ni dah, orang kata dah lancar, dah smooth, sebab itulah dia boleh tolong untuk menggalakkan lagi peredaran darah kita. Sebab kan badan kita dalam ni dia berkait dengan satu sama lain. Kalau kita punya limfa kita, kalau kita punya sistem limfa kita ni bergerak dengan lancar dekat seluruh badan, kesan dia boleh tolong untuk galakkan lagi peredaran darah kita. Okay, lepas tu dia juga boleh menyeimbangkan cecair badan dan juga dia boleh tolong untuk menyah toksinkan badan kita. Okay, jadi kalau dekat badan kita ni ada sebarang sumbatan, okay, kadang-kadang kita tak tahu sumbatan tu dekat mana. Tapi kalau kita boleh tackle masalah sumbatan dengan urutan limfatik ni, okay, so secara tak langsung badan kita ni dah tak tersumbat. Okay, badan kita ni dah tak ada clog. Okay, so itu kebaikan urutan limfatik ni. Selain daripada tu, kalau macam badan kita ni ada macam bengkak-bengkak ke apa, kalau kita boleh tengok dekat kaki macam mana bengkak ke apa, sebenarnya kalau kita buat urutan limfatik ni dia boleh tolong untuk elakkan kalau ada bengkak-bengkak dalam kulit tu sebenarnya. Sebab once kita punya limfa kita dah orang kata dah stable, dah boleh bergerak dengan lancar, sebenarnya dia boleh tolong untuk buang toksin tu sekali. So masalah-masalah dekat kulit kita ni akan berkurangan kalau kita punya limfa kita berjalan dengan lancar. Okay, dan selain tu juga kalau kita buat teknik sistem limfatik yang sebentar lagi kita akan share ni, dia boleh tolong untuk tegangkan kulit, okay, dia boleh tolong untuk kurangkan selulit. So itu adalah kepentingan urutan limfatik ni. Okay. Okay, jadi ini adalah teknik urutan limfatik, okay, untuk mengetahui anda semua. Kalau kan tadi saya ada cakap dekat Bio Everplus ni kita tumpukan dekat 5 kawasan utama badan kita. Kalau anda nak make sure yang Bio Everplus ni dia punya kesan dia tu boleh optima adalah dengan anda urut dekat 5 bahagian utama. Okay, sebab dekat bahagian-bahagian ni dia ada kita punya lymph node ataupun kita ada dia ada saluran limfa kita. Okay, jadi kita kena make sure kita urut dekat organ-organ ni untuk make sure kita punya saluran limfa, untuk make sure peredaran darah kita berjalan dengan lebih lancar. Okay, so pertama sekali, okay, teknik urutan dia. Kalau anda nak make sure kita punya kulit kita tegang, kalau kita nak make sure yang produk BioEver ni boleh serap sepenuhnya adalah teknik urutan. Kalau anda nak apply dekat bahagian leher, make sure
Okay, make sure anda apply dia ke atas macam gambar tu tunjuk. Masalah kita sekarang ni, apa yang kita selalu buat kalau kita apply lotion ke apa, kita selalu macam orang kata selalu selik dia. Orang kata macam kita macam selalu apply tu macam suka hati je, tak ikut direction. Kadang-kadang kita selalu buat dalam bentuk membulat, betul? Kita akan buat dalam pusingan. Tapi kalau dekat bahagian leher, kita tak boleh buat cara pusingan. Kalau kita nak make sure produk tu dia serap secara orang kata maksimum, kalau kita nak make sure dia berkesan, kita kena sapu ke atas. Okay, jangan tolak ke bawah. Sebab bila kita urut dia, bila kita sapu ke atas, sebenarnya dia boleh tolak, dia boleh tolong untuk lancarkan sistem-sistem limfatik ni. Okay, dia akan tolong untuk smoothkan balik. Selain daripada dapat leher yang lebih licin, dia juga boleh tolong untuk galakkan lagi peredaran darah kita. So lepas ni, siapa yang selalu sapu Bioever dekat leher tapi duk buat dalam teknik membulat tu, lepas ni boleh slow-slow tukar. Sapu kalau nak make sure anda nampak awet muda, kalau nak make sure kulit tu tegang, okay, kalau nak make sure kulit tu tegang, make sure sapu tu arah ke atas. Okay, kalau siapa-siapa nak sapu dekat bahagian abdomen, abdomen ni paling penting lah perut kita. Sebab kita tahu perut kita ni paling senang gelebih, paling senang orang kata jatuh, paling senang lembik kulit-kulit kita ni, kulit dekat perut tu. Jadi kalau untuk sapu dekat bahagian abdomen, lagi-lagi untuk wanita dekat bahagian rahim dekat bahagian peranakan ni, kalau nak sapu, make sure sapu ikut arah pusingan jam. Kalau anda nak make sure kita punya perut kita tegang, perut kita tu nampak cantik, tak gelebih, tak kendur, nak sapu dia, sapu dalam pusingan ikut jam. Okay, maksudnya ke kanan lah, ikut jam. Okay, sapu dekat kita punya abdomen, dekat kita punya bahagian peranakan kita. Okay, kalau untuk dada, sebab kita tahu tadi, macam saya cakap masa intro tadi, wanita bila umur dia dah semakin menua, okay, dia punya buah dada dia akan jatuh, akan melorot, akan jatuh, akan lembik lah. So kita nak make sure kita punya kontur dada kita, termasuk kita punya buah dada kita ni, orang kata nampak tegang, okay, nampak anjal. Kalau kita nak urut dekat situ, make sure anda urut dia ke atas. Okay, dari atas ke dalam, maksudnya jangan urut dekat bahagian payudara tu, urut dekat bahagian atas tu, atas sapu bahagian ke atas. So urut pergi ke atas. Jangan urut dalam pusingan membulat yang dada ni, tapi urut untuk ke atas. And then satu lagi, make sure okay, elakkan daripada bersentuhan dengan kita punya puting, kita punya nipple kita. Okay, untuk bahagian dada, kalau anda nak dada tu tegang, okay, nak anjal, jangan sapu dekat kita punya puting, jangan sapu dekat nipple. Sapu dekat bahagian atas sahaja macam dalam gambar ni. Macam dalam gambar ni, sapu dekat bahagian atas, pergi ke arah atas, okay. Daripada bawah, tarik ke atas. Itu dia punya teknik dia, okay. Okay, seterusnya, kalau lengan. Okay, wanita lengan paling senang gelebih dekat sini. Sangat-sangat senang nak gelebih. Okay, kalau kita buat macam ni je, tangan straight dekat bawah ni mesti dah jatuh, mesti dah melorot jatuh. Okay, so kita nak make sure bahagian lengan kita tegang macam mana. Okay, kalau anda nak tangan anda tu nampak tegang, kulit dia tak nak lembik-lembik, tak nak jatuh, sama juga, okay, anda kena make sure, kali ni untuk bahagian lengan, anda kena make sure anda sapu daripada bahagian kiri pergi ke arah ketiak. Sebab dekat arah ketiak, sebab dekat bahagian ketiak kita tu, dekat tepi tu dia ada dia punya sistem limfatik dekat situ. Jadi kalau macam anda punya lengan tegang, okay, sapu tu jangan sapu daripada luar ke, jangan sapu dari dalam ke luar. Kena sapu daripada macam sini, kena sapu daripada luar ni pergi ke dalam, pergi ke menuju ke arah ketiak. Okay, itu adalah teknik dia. Daripada luar sapu ke dalam, ke arah ketiak. Okay. Seterusnya, untuk bahagian dalam peha. Okay, bahagian dalam peha ni bahagian yang paling senang dapat selulit. Untuk masalah wanita ke lelaki ke sama je. Peha, bahagian dalam ni adalah kawasan yang paling senang untuk kita dapat selulit. Jadi kita nak make sure kita punya peha kita anjal, apa yang kita boleh buat adalah kita sapu tu sama juga macam kes lengan tadi tu, sapu ke dalam, ke atas. Maksudnya kalau dekat lengan, kalau dekat peha tu kita ambil daripada bawah pergi ke atas. Okay, jangan membulat, jangan turun. Bukan. Teknik dia kalau nak make sure serapan ni optima, maksimum, kena make sure daripada bawah pergi ke atas. Okay, so boleh bayangkanlah kalau ada tangan tu daripada sini
sapu pergi ke bahagian ni. Okay, sapu ke bahagian dalam. Okay, itu teknik yang betul. Okay, lepas tu kemudian, okay, ini ada 5 spot Okay, so kita boleh ulang balik spot dia. Kalau macam anda nak make sure kita kekal awet muda untuk wanita ke lelaki ke, 5 spot utama iaitu dekat bahagian leher yang pertama leher, kedua abdomen ataupun bahagian rahim, bahagian perut kita. Ketiga bahagian dada, kalau nak kita punya dada kita nampak tegang, nampak tegak. Yang keempat bahagian dalam lengan, sebab itu kawasan yang paling senang lembik lagi-lagi untuk wanita. Dan yang kelima dekat bahagian dalam peha. Okey, seterusnya untuk kaum lelaki. Ini kita fokuskan untuk kaum lelaki. Okey, untuk kaum lelaki yang selalu sangat sakit belakang, yang selalu macam rasa macam orang kata rasa tak kurang stamina lah dekat bahagian belakang ni, lagi-lagi dekat bahagian fizikal ni. Untuk bahagian lelaki kita sarankan untuk sapu dekat bahagian ke bawah pinggang. So boleh tengok dekat sini. Untuk bahagian lelaki, okey, untuk kaum lelaki, okey, yang mungkin ada dalam room malam ni mungkin boleh minta isteri yang sapukan malam ni, okey, boleh sapukan kalau nak elakkan daripada sakit-sakit ataupun nak tegangkan juga bahagian tu, boleh sapukan daripada bawah, daripada atas ke arah bawah. Okey, untuk kaum lelaki, bawah pinggang. Daripada atas tu menuju ke bawah, itu teknik yang betul, okey. Okey, jadi itu adalah teknik-teknik lah. Okey, untuk bawah pinggang ni kita fokus ataupun kita recommendkan dekat kaum lelaki. Tapi untuk kaum wanita, okey, kalau nak make sure nampak kulit tu muda. Kalau ambil gambar, kalau let's say lah ambil gambar tu nampak leher, tak nak nampak leher tu berkedut, so make sure kita ikut teknik urutan ni. Okay, make sure arah tu penting untuk make sure produk kita tu boleh diserap dengan elok. Okay, jangan risau untuk yang mungkin masih baru yang tak sure lagi macam mana nak arah yang betul untuk buat teknik urutan ni. Kalau anda beli produk Bioever, ini adalah kotak Bioever. Kalau anda beli produk ni, bila anda buka dalam ni, dia akan dapat kertas. Okay, selalunya kertas ni adalah kertas yang tak ada orang akan pandang. Selalunya kalau kita beli produk, okay, kita nak dia punya isi dia je. Selalunya dekat kertas ke dekat kotak ke kita buang. Itu kita punya tabiat kita. Tapi untuk Bioever Plus, bila anda beli, dalam ni akan ada kertas. Jangan buang kertas ni. Kertas ni sangat-sangat penting. Kenapa penting? Sebab bila anda buka kertas ni, kita dah print siap-siap. Kita dah tunjuk siap-siap. Dia punya teknik dia, okey, untuk bahagian-bahagian dia sama je. Okey, dekat dalam slide saya sekarang ni adalah gambar yang betul. Tapi dekat dalam kertas ni dia dah lukiskan untuk anda macam mana teknik yang betul. Okey, macam mana teknik yang betul untuk nak sapu Bioever ni. Okey, jadi lepas ni kalau beli barang, kalau untuk Bioever, jangan buang kertas ni. Kertas ni penting. Kertas ni adalah kita punya sumber untuk kita make sure teknik urutan kita betul. Dia adalah key dia. Okay, so sangat penting untuk make sure teknik urutan ni sebab produk ni adalah berasaskan krim. Dia kena serap masuk dalam kulit dengan elok. Kalau kita punya teknik tu salah, okay, nanti serapan dia tak seperti yang kita nak. Okay, sebab satu lagi, macam saya cakap tadi, sebab Bioever ni dia ada teknologi nanoliposome. Jadi bila kita sapu dengan teknik yang betul, dia lagi senang serap. Lagi cepat untuk produk tu nak ada tindak balas. Okay? Okay. Ada yang komen pakai dengan Theraset. Ya betul. Untuk wanita, dia punya combo, kalau tambah-tambah kalau lepas bersalin, lepas dah habis pantang, kalau nak make sure kita punya badan kita kembali macam anak dara, bukan setakat TheraVest, TheraPen saja, kalau kita boleh pairkan sekali pun lagi elok. Okay, sebab kita tahu Theraset sangat bagus untuk kita punya peredaran darah dan juga untuk shapingkan lemak-lemak kita. Okay, kalau anda pairkan sekali dengan Bioever Plus, dia juga boleh tolong kulit kita untuk tegangkan, untuk nak make sure awet muda. Jadi combo-combo ni sangat-sangat orang kata produk utama wanita lah, combo favorite para wanita. Okay? Okay, jadi sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung dia. Okay, kita dah masuk kepada teknik iaitu kita punya topik last kita pada hari ni. Okay, so saya harap segala perkongsian yang saya sampaikan pada malam ni anda boleh dapat dan saya harap ada benda baru yang anda belajar. Okay, sebab Bioever adalah produk yang lama, sangat kukuh dekat pasaran lebih daripada 10 tahun. Okay, macam saya cakap kalau ada anak tu dah nak
dah masuk sekolah rendah dah. Okay, dah 10 tahun dah. Produk sangat lama, sangat-sangat stable and sangat orang kata dia punya manfaat dia tu sebenarnya lebih daripada apa yang kita bayangkan. Okay, so sebelum tu saya nak tanya, selalunya kalau macam Bio ni kan, kalau saya tengok dia ada satu nama gelaran dia. Cuba teka kalau macam apa nama gelaran Bio Ever Plus yang saya selalu sangat nampak. Bio Ever Plus ni, okay, kalau kita tengok Bio Ever Plus ni kita guna ataupun apa yang kita punya Shawmpreneur selalu gelarkan. Betul, krim ajaib. Okay, kita punya dalam family Shawmpreneur kita gelarkan Bio Ever Plus ni kita punya krim ajaib. Krim ajaib lah, krim 1001 guna lah, itu yang saya selalu nampak lah. Okay, kenapa dia sangat-sangat bagus adalah disebabkan bahan-bahan yang saya cakap tadi tu. Okay, kalau dalam produk ni dia punya bahan dah best, kalau anda boleh gabungkan dengan teknik yang betul, urutan ataupun tempat yang betul, memang dia boleh bagi kesan macam kita semua nak. Okay, jadi sampai di sini sahaja saya punya perkongsian saya pada malam ni. Saya harap anda semua dapat belajar banyak ilmu pada malam ni berkaitan dengan kenduran-kenduran kita. Okey, lagi-lagi kaum wanita yang tengok Zoom ni, saya harap kita tambah yang dah capai fasa 4 series tu, okey, dah boleh start untuk amalkan Bio Ever ni dekat tempat-tempat yang kita selalu rasa gelebih, tempat-tempat yang kita selalu rasa akan tua dulu. Okey, lagi-lagi dekat lengan, dekat leher. Okey, kena ambil perhatian dekat situ. Okay, jadi sampai di sini saja kita punya perkongsian pada malam ini. Okay, saya akan serahkan balik kepada MC kita iaitu Miss Alia untuk penutup pada malam ni. So, Miss Alia. Itu